سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta webinar pada hari ini. Hari ini adalah siri kedua kerjasama di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Bank Rakyat, dengan tajuk yang kita bawa hari ini adalah Wakaf Raih Pahala Unlimited. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini pertamanya saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan dan kesihatan kepada kita untuk terus bernafas di bumi Allah hari ini, insya-Allah. Dan kita juga merafakkan juga kesyukuran dengan terlantiknya Perdana Menteri Malaysia ke-10 semalam. Dan hari ini juga pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, saya bersama-sama penganjur iaitu Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Bank Rakyat ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan hari ini untuk raih pahala unlimited dengan 3 perkara. Pertama, terus kekal di siri ataupun di siri webinar ini dan terus mendengar kupasan-kupasan yang akan dibawa oleh panel-panel yang dijemput. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia dengan melayari www.ywm.gov.my dan boleh mengetahui siapa Yayasan Wakaf Malaysia dan juga apa produk yang ditawarkan di antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama Bank Rakyat. Dan ketiganya, gandakan lagi pahala dengan live, share dan subscribe semua platform media sosial Yayasan Wakaf Malaysia dan boleh ketahui aktiviti terkini Yayasan Wakaf Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan siri webinar ini kepada tuan moderator kita yang terkenal iaitu PU Rahmat. Dengan segala hormatnya dipersilakan PU. Jazakillah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada Puan Hanim dan juga semua yang berada di belakang tabir. Mereka yang bertungkus lumus untuk menjayakan program hari ini. Alhamdulillah, kita bersiaran langsung, yang langsung tak ada penonton depan-depan. Maksudnya tak ada penonton fizikal. Tapi insya-Allah bersama kita banyak dan ramai penyokong-penyokong kita dan penonton-penonton kita yang berada di atas talian yang terus dipancarkan di page Yayasan Wakaf Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau terangkan bumi pada hari ini dengan cahaya matahari, maka Engkau terangkanlah hati kami ini dengan cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dalam majlis ilmu pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang sekarang bersama dengan kita ni. Kita tengok view ni masih sikit ni. Tak boleh jadi. Sebab semalam pemahsyuran ataupun view untuk PM ke-10 menyebut tentang cuti, 100,000 orang like tengok. Kita nak sikit lah. Dapat 10% pun okey lah. Daripada 100,000 tu. Jadi, siapa yang bersama dengan kita ni, tolong share. Tolong share. Jangan like saya. Jangan seorang-seorang tengok live ni. Jangan seorang-seorang tamak pahala. Sebab apa? Sebab tamak pahala ni kena kongsi. Sebab setiap orang yang tengok pula selepas kita share, kita pun dapat pahala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita bersama-sama dalam banyak-banyak Nabi,
Nabi Muhammad, Nabi yang paling famous. Dan dalam banyak-banyak hari, hari paling famous, hari Jumaat. Dan dalam banyak-banyak amalan, bukanlah kita kata yang paling famous ni sedekah, wakaf. Tapi memang inilah cara yang paling mudah, paling simple, paling berkesan untuk sama-sama kita meraih pahala unlimited. Dan itulah kerana ataupun itulah tajuk utama kita hari ini daripada Yayasan Wakaf Malaysia kerjasama dengan Bank Rakyat untuk kita sama-sama terangkan untuk dapatkan pahala wakaf, raih pahala unlimited. Tuan-tuan puan-puan, saya bukan watak utama. Saya watak sampingan saja. Jadi kita ada orang yang kita sebut sebagai watak utama ataupun orang yang akan bercakap, akan mengupas, yang akan membentuk cara kita fikir untuk selama lebih kurang kita ni 2 jam untuk kita dapat banyak kefahaman tentang wakaf. Panel pertama kita tak lain tak bukan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia ataupun CEO kita, Prof. Dr. Amir. Masya Allah, selalu saya mukadimah dengan kata apa, ni bukan puji lah, tapi macam tu jugalah kan. Prof. Dr. Amir kita ni, Dr. Amir kita Masya Allah, kalau kita tanya latar belakangnya bermula dengan degree ataupun BA di Universiti Al-Azhar. Dan menariknya panel kita kedua-duanya adalah orang-orang Azhariyun, Al-Azhar Syarif. Jadi Prof kita ni ada Timur Tengahnya. Masternya pula di UIA, Universiti Tempatan. PhD-nya pula di Barat. Maka moga-moga dengan pendedahan ataupun ilmu yang dapat daripada Timur Tengah, Tempatan dan juga di Barat, alhamdulillah terbentuklah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Dan hari ini bersama dengan kita Prof. Dr. Amir Shahruddin. Prof, okey Prof, sihat? Sihat, alhamdulillah. Malam pergi ke Istana Negara ke ni, Biu Rahmat? Saya berada di istana sendiri. Oh, istana sendiri. Istana sendiri je. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan juga, kita ada juga panel yang kedua. Sekejap lagi kita akan berkenalan lagi, tapi izinkan saya ceritakan sedikit biodatanya. Masya Allah, seorang pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Islam UKM, merupakan bekas timbalan pengarah Pusat Islam UKM 2016 dan 2019, BA-nya di Universiti Al-Azhar dan PhD-nya di UIA, IRK, Islamic Reveal Knowledge. Merupakan satu juga kalau berkait dengan politik sekarang, paling banyak politician Islamis daripada IRK lah. Jadi kita bersama insya-Allah nanti dengan Dr. Muhammad Zaini Yahya, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih Allah Subhanahu Wa Taala, cerita pasal wakaf. Cerita pasal satu instrumen daripada instrumen untuk mencari raihkan pahala yang unlimited. Tapi bila cakap pasal wakaf, saya biasa ulang benda ni. Saya pernah buat satu survey bersama Astro. Masa tu kami nak buat satu program namanya Wakaf Ringgit ke Syurga. Jadi kita buat survey lah, apa orang tahu pasal wakaf. Dan lucunya ada orang, saya tanyalah, puan, apa puan faham pasal wakaf? Oh, wakaf Ustaz, saya faham. Wakaf Cik Ye, dia kata. Jadi wakaf Cik Ye, dia ingat wakaf tu wakaf Cik Ye. Okeylah, tak apa, sebab kita tengah buat survey. Sebab apa? Dengan kita memahami apa kefahaman masyarakat, kita dapat menyusun kefahaman ataupun cara penyampaian ceramah kita. Saya pergi ke adik tu, adik, wakaf apa? Wakaf Ustaz? Alah, wakaf yang kita mengaji, lepas tu kita berhenti. Wakaf kan? Oh, mantap lah. Betul juga, betul juga. Tapi yang lagi best, ada seorang makcik dekat Sungai Buloh. Saya duduk di Sungai Buloh. Makcik, wakaf tu apa? Alah, tempat rehat. Jadi berbeza-beza tafsiran itu. Dan percayalah, biasa kalau orang masjid, AJK, bila kata wakaf, dia akan cakap wakaf bina masjid. Wakaf tanah kubur, betul tak? Jadi, tapi Yayasan Wakaf Malaysia, kita nak fahamkan masyarakat tentang wakaf ni lebih besar daripada itu. Wakaf ini adalah satu instrumen, kalau kita sebut Tan Sri Dok Bakar sekarang kata apa, instrumen untuk mengeluarkan manusia daripada kemiskinan. Maka Dr. Amir, Prof, sebagai seorang orang nombor 1 di Yayasan Wakaf Malaysia, apa sebenarnya wakaf itu dan bagaimana hari ini hala tuju Yayasan Wakaf Malaysia nak membawa wakaf ini kepada satu level, satu makam, satu keadaan yang lebih baik. Kita persilakan Prof. Dr. Amir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat baik saya, Piu Rahmat. Allah. Nampak alhamdulillah semakin ceria dan semakin segak di pagi-pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita mencari sedikit ilmu lah yang berkaitan dengan wakaf ni. Dan kenapa kami di Yayasan Wakaf Malaysia ni memilih tajuk wakaf ni, selain daripada ini adalah bidang kerja kami, ialah kerana kita nak cari yang kita sengaja kita pilih tajuk hari ini ialah untuk membincangkan tentang pahala yang unlimited. Betul. Sebab inilah sebenarnya aim kita pun. Kita duduk di dunia ni,
untuk kita meraih sebanyak pahala. Dan kalau kita tak tahu tentang wakaf ni, saya rasa rugi sangat. Betul. Kalau tak tahu tentang wakaf ni, rugi sangat, sebab pahala yang Allah janjikan melalui instrumen wakaf ini adalah untuk meraih pahala yang unlimited. Kita dah meninggal di dunia pun, insya-Allah nanti kita akan raih pahala daripada wakaf yang kita buat ni, yang kita tak sedar-sedar rupanya banyak pahala yang akan mengalir dalam kubur kita nanti. Inilah saya rasa perbincangan kita pada pagi ini, yang sangat penting untuk kita faham apa dia tu wakaf sebenarnya. Kalau tuan-tuan puan-puan lihat dalam alhamdulillah sekarang ni kita di Malaysia kita ni, kalau orang sebut zakat dulu, saya akan bermula dengan zakat. Zakat ni semua orang dah tahu dan semua orang dah menyumbang kepada zakat. Betul. Bukan sekadar tahu ya, P.U. Rahmat dah tahu dan juga membayar zakat. Sebab kita tahu benda tu alhamdulillah rukun Islam yang salah satu rukun Islam. Jadi orang dah pakat, ramai-ramai dah buat zakat. Alhamdulillah kita punya collection kutipan zakat seluruh negara kita ialah sebanyak 3 bilion ringgit setiap tahun. Masya-Allah. 3,000 juta 3 bilion kita dah berjaya mengutip, dan sekarang ni isunya ialah bagaimana kutipan zakat itu diagihkan. Sebab apa? Sebab zakat ini satunya dia tu ada obligasi. Betul. Yang maksudnya wajib. Dan yang keduanya cara pengagihannya ialah kita kena habiskan. Maksudnya kita kena belanjakan, kita kena bagi kepada 8 asnaf yang Allah dah sebut dalam Quran untuk diagihkan, untuk membantu mereka ni untuk short term. Ini maksudnya zakat ni adalah bantuan jangka pendek yang diperlukan oleh masyarakat kita secara segera. Ada banjir je, inilah memang dana zakat lah yang patut kita agihkan untuk mengatasi atau untuk kita membantu kecemasan-kecemasan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Adapun wakaf ini tuan-tuan dan puan-puan, dia berbeza sedikit cara pengurusan dia. Kami di Yayasan Wakaf Malaysia ni memang bila kita kumpul dana wakaf, kita menjangkakan ataupun kita menguruskan untuk jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab kita nak meraihkan pahala yang unlimited kepada pewakaf-pewakaf yang telah menyumbang tu. Macam mana kita buat? Katakanlah collection kami pada tahun ini lebih kurang 10 juta ringgit. Baik. 10 juta ringgit itu ada yang kita laburkan. Sebab apa kita laburkan? Sebab kita nak maintain, kita ada polisi 50-50. Jadi daripada 10 juta tu 5 juta kita akan laburkan dan kita akan dapat pulangan. Jadi 5 juta tu kita akan maintain dan pulangan dividen tu akan kita agihkan untuk masyarakat, untuk kita bantu keperluan-keperluan masyarakat. Tapi 5 juta pokok tu masih lagi tak berusik lah. Dan malah dia akan berkembang. Dan another 5 juta lagi kita akan convert kepada aset. Aset-aset kekal ni. Contohnya macam ada yang permohonan untuk buat masjid atau buat surau. Memang kita akan bantu lagi. Sebab ada yang contohnya sedang bina masjid, sedang bina surau yang halfway perlukan dana. Jadi kita akan salurkan supaya apabila dana wakaf itu disumbangkan untuk buat bumbung masjid, untuk buat bumbung surau semua tu, pahala tu akan pergi kepada pewakaf-pewakaf yang unlimited tadi tu. Okey. Dan juga kita juga macam contohnya kita buat bantuan untuk beli katil hospital, kita belikan alat-alat untuk masyarakat kita berniaga. Jadi dengan perniagaan yang mereka ceburi itu, kita ada satu produk dengan Halal Development Corporation HDC, di mana kita membantu dengan dana wakaf tersebut, kita membantu untuk membeli mesin-mesin yang diperlukan oleh usahawan kita. Kan, usahawan kita perlukan mesin untuk mengembangkan perniagaan mereka. Jadi kita bantu mereka ni kembangkan perniagaan mereka, kita sewakan dan aset wakaf tersebut, dan daripada situ kita akan rolling kepada usahawan-usahawan yang lain. Masya-Allah. Jadi sebab soalan pertama saya ni ialah tentang hala tujunya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kalau kita lihat wakaf ini sedang digerakkan. Poin utamanya adalah untuk long term plan. Jangka masa panjang, tak macam zakat tadi kan. Zakat tadi adalah untuk short term. Tapi kita lebih kepada bila kita menguruskan dana-dana wakaf ni, kita bergerak untuk short term, long term. Supaya jangka panjang dia akan meraih unlimited pahala kepada pewakaf-wakaf. Jadi satulah usahawan tadi kita dah bantu. Kemudian usahawan-usahawan ni lebih pada kita target kepada ibu-ibu tunggal, armalah-armalah ni yang P.U. Rahmat, sebab kita tahu bahawa diorang ni tak ada punca pendapatan yang tetap selepas ditinggalkan oleh suami, diceraikan oleh suami, ataupun
kematian suami kan. Betul. Jadi kita perlu bantu sebab mereka ni nak bekerja, mereka nak buat bisnes. Kita buat bantu, kita bagi alat-alat untuk mereka berniaga. Jadi kita tak bagi ikan tapi kita bagi joran, kita bagi inilah, kita bagi pukat untuk mereka berusaha. Jadi itu harapan kita dan itu yang sedang kita buat. Jadi sekarang ni bila kita kata hala tuju wakaf di dalam negara kita ini, kita sekarang ni ada 4 fokus lah ya, Pure Rahmat. Pertamanya kita bantuan banyak kita salurkan untuk pendidikan. Sebelum ni kan banyak online kelas yang perlukan peranti-peranti, jadi kita banyak bantu sekolah-sekolah. Dengan peranti tersebut guru dan juga pelajar dapat belajar dengan lebih baik. Yang keduanya hospital yang saya sebut tadi tu, kesihatan. Kita banyak bantu untuk membeli katil-katil ataupun alat-alat di hospital, mesin-mesin di hospital. Yang ketiganya empowerment of economic empowerment. Kita bantulah tadi tu macam PKS untuk mereka berdikari, untuk mereka lebih banyak nanti dapat rezeki. Dan yang keempat ni sekarang ni yang lebih banyak orang berminat sekarang ni ialah tentang pemeliharaan alam sekitar. Kan sekarang ni orang duk sibuk bercakap tentang SDG lah, ESG, environment apa semua tu. Jadi kami juga sekarang ni memobiliskan dana-dana wakaf ni untuk projek-projek yang sebegitu. Contohnya yang paling terbaru ialah orang kata wakaf air. Itu kita dan wakaf masjid hijau untuk menjimatkan penggunaan elektrik, penggunaan air di masjid-masjid. Jadi kita akan pasang solar, kita akan tukar paip-paip air di masjid-masjid itu supaya masjid kita lebih jimat tenaga dan jimat airnya. Baik. Jadi itulah sekarang ni yang sedang berlaku di dalam orang kata pentadbiran wakaf di Yayasan Wakaf Malaysia. Kita bukan lagi hanya melihat wakaf tu hanya dalam aspek-aspek keagamaan saja. Bukan tak baik, Pure Rahmat. Tapi kita kata skop ni bukan hanya, wakaf ni bukan hanya untuk skop yang tertentu saja, yang untuk agama saja. Tapi kita luaskan skop ni supaya masyarakat boleh nampak, oh bagus sebenarnya. Dalam Islam ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah kerana kita pelbagai. Kita memang kita cover semua aspek dalam hidup kita ni. Sekadar itu dulu Pure Rahmat pembukaan daripada saya. Barakallahu fiik, tuan-tuan puan-puan, semoga kita doakan semoga Dr. Amir dan juga staf kepimpinan Yayasan Wakaf Malaysia dapat menerajui dengan lebih baik. Sebab kalau kita tengok tadi, masya-Allah, kita fahamlah wakaf ini bukan sekadar mengisi perut orang miskin, tapi memastikan mereka boleh selepas ini mencari sendiri makanan ataupun mencari sendiri kita kata perkara yang boleh isi perut mereka. Tadi Prof sebut tadi bagi joran. Kita upgrade lah tuan-tuan, Yayasan Wakaf ni bukan sekadar bagi joran, siapkan penambang, tempat mereka nak berniaga sekalipun. Tu dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita hari ini support Yayasan Wakaf Malaysia. Nampak tu sebelah Prof Dr. Amir tu ada QRP tu. Boleh dah keluar info masing-masing tu yang 3 mata tu kan. Ambil, dah boleh kita sama-sama untuk bersama-sama menderma wakaf ataupun buat wakaf yang bersama dengan Bank Rakyat. Nampak bawah tu Bank Rakyat. So kita ada ahli panel syariah Bank Rakyat di sini, latar belakangnya pun Bank Rakyat. Masya-Allah. Tadi sebelum nampak green screen Bank Rakyat tu nampak macam pejabat UKM tu. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan Dr. Muhammad Zaini. Masya-Allah. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar Ustaz? Tu kena mute tu Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Alhamdulillah tuan-tuan puan, kita bersama dengan Dr. Zaini, masya-Allah, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, akan bincang juga bab wakaf. Doktor, tadi Prof Dr. Amir ada sebut tentang wakaf daripada kacamata perspektif seorang CEO ataupun kita kata orang nombor 1 lah di yayasan. Cuma doktor sebagai kita kata panel syariah, agamawan, sebenarnya apa sebenarnya wakaf supaya kita ni lagi-lagi macam tadilah saya sebut makcik-makcik mudah faham bahawa wakaf ini tidak hanya untuk tanah kubur, bukan hanya untuk masjid, bukan wakaf Quran yang banyak dekat luar-luar bank kan. Bank Rakyat ada ke tak kat luar bank tu tiba-tiba ada orang buka kaunter wakaf kan. Dia kat situ, dia fikir itu je. Tapi apakah itu wakaf yang boleh memahamkan makcik-makcik ni bahawa masya-Allah wakaf ni boleh dapat yang kita punya tajuk hari ni, wakaf raih pahala unlimited. Dan macam mana juga kaitan wakaf dengan pahala unlimited tadi? Silakan doktor. Terima kasih Pure Rahmat. Ya saya.
rakan panel saya Prof. Dr. Amir Syarudin. Sebenarnya saya tak sempat mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Amir kerana ada masalah teknikal. Saya mohon maaf. Okey, berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh Diu Rahmat tadi, apa sebenarnya itu wakaf? Wakaf ini sebenarnya kata pinjaman yang diambil daripada bahasa Arab. Bahasa Arab waqaf. Kita mudah kita sebut wakaf. Wakaf. Sebenarnya kaf itu asalnya daripada qaf. Dan huruf qaf itu agak sukar, jadi kita tukar kepada wakaf. Asalnya wakaf ini dia bermaksud menahan. Menahan. Asalnya al-habsu dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat kepada definisi-definisi yang dibuat oleh para ulama, ada pelbagai versi lah. Cuma yang mudahnya ulama yang mutaakhir ini dia menyimpulkan definisi itu kepada kata-kata tahbisul asli wa tasbirul manfaah, iaitulah menahan asal. Menahan ini maksudnya kita harta itu ditahan daripada kita memilikinya, kita serah pemilikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa tasbirul manfaah, dan kita melepaskan atau mengalirkan manfaat itu untuk diambil manfaat kepada pihak yang kita niatkan dalam wakaf tersebut, sama ada wakaf itu wakaf bersifat am ataupun wakaf yang bersifat khusus. Jadi itu dia punya konsepnya. Dan dia adalah satu perkara yang sangat mulia sebenarnya yang dilakukan oleh para sahabat. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan tak ada seorang sahabat yang ada kemampuan melainkan mereka mesti wakaf. Itu maknanya adalah satu amalan salaf ulama para sahabat yang sangat masyhur dalam kalangan mereka. Kalau dia ada duit, dia ada tanah dan dia ada aset atau seumpamanya, maka mereka ini akan terlibat dalam wakaf. Cuma wakaf yang dalam bentuk tunai itu kita akan bincang kemudianlah. Okey. Hal ini kita ambil daripada satu peristiwa yang masyhur dalam pensyariatan wakaf ini, iaitu berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ni bukan dalam kalangan orang yang kaya sebenarnya. Dia adalah yang sederhana, tapi dia ada memiliki satu tanah di Khaybar. Satu hari dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, aku ada sebidang tanah yang aku anggap yang paling berhargalah dalam hidupku ini, iaitulah tanah di Khaybar. Lalu aku nak buat macam mana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Rasulullah kata, kalau kamu hendak, maka kamu habbasta aslaha, kamu wakaflah kita kata, iaitulah kamu tahan dia punya prinsipal ataupun tanah tersebut daripada dijual, daripada dihibah, daripada dihadiah, daripada diwarisi, dan kamu sedekah dia punya manfaat yang terdapat daripada tanah tersebut. Jadi ini menjadi dalil yang kuat yang mana Sayyidina Umar telah melakukan wakaf, dan selepas daripada itu banyaklah wakaf yang dilakukan oleh para sahabat. Umpamanya Abu Bakar As-Siddiq mewakafkan rumah di Mekah, Umar bin Al-Khattab tadi dia mewakafkan tanah di Khaybar, Uthman bin Affan di Khaybar, dan juga satu sejarah yang terkenal berkenaan Sayyidina Umar ini, dia mewakafkan satu perigi, satu sumur yang bernama Ar-Rumah. Perigi Rumah. Perigi Rumah ini iaitu satu perigi yang terletak di Madinah Al-Munawwarah selepas daripada berlakunya hijrah. Pertambahan penduduk semakin bertambah di Madinah menyebabkan satu perigi yang menjadi tumpuan penduduk Madinah pada masa itu, sama ada Muslim atau bukan Muslim, ialah satu perigi yang bernama Rumah. Perigi ini adalah perigi yang airnya jernih, airnya baik untuk diminum. Jadi sampai satu ketika perigi Rumah itu, pemilik perigi Rumah itu seorang Yahudi, dia telah menjual dengan air itu dengan harga yang mahal. Jadi mereka bergantung kepada air tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW telah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang sanggup nak membeli perigi rumah tersebut, yang mana balasannya dia akan mendapat ainun fil jannah, iaitulah perigi yang begitu tetapi di syurga. Maknanya hebatlah pergi di syurga ni, confirm dah masuk syurga. Macam mana nak masuk syurga kalau kalau nak dapat pergi itu mesti akan masuk syurga. Jadi menyebabkan Sayyidina Uthman telah mengambil tindakan, dia telah membeli
dia pergi nego dengan Yahudi tersebut, maka dapatlah separuh daripada bi'ru rumah ataupun perigi rumah tadi dengan bayaran 18,000 dirham. Maka umat Islam pun satu hari menggunakan perigi tersebut dan satu hari lagi digunakan oleh pemiliknya, sebab mereka menggunakan konsep muhayyaah, itulah perkongsian, satu hari oleh pemilik, satu hari oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Tetapi Sayyidina Uthman bin Affan ini dia bukan guna untuk diri dia sendiri, dia wakafkan kepada umat Islam. Sampai satu ketika dia tak boleh nak jual lagi lah, sebab umat Islam dia akan guna bahagian yang dibeli oleh Sayyidina Osman itu untuk kegunaan mereka, menyebabkan satu bahagian lagi hari yang kemudian itu mereka tak beli lagi. Jadi dia rugi. Akhirnya dia kata, kalau begitu Osman, aku jual kepada kamu lah semua ni. Maka dia beli pula dengan harga 8,000 dirham. Dan akhirnya dimiliki perigi itu, dan perigi itu kekal sehingga ke hari ini. Rumah itu sekarang lebih kurang 15 kilometer dengan Masjid Nabawi dan dikelilingi oleh pohon-pohon tamar. Yang kita makan tamar itu mungkin sebahagiannya adalah hasil daripada perigi tersebut, dan keuntungan, sebahagian daripada keuntungan itu digunakan untuk membiayai Masjid Nabawi sehingga ke hari ini. Itulah hebatnya, kita kata 1400 tahun yang lalu berlaku peristiwa bi'ru rumah itu, dan kita boleh menyaksikannya sehingga ke hari ini. Dia dimanfaatkan oleh umat Islam, dan bahkan kita menziarahi Masjid Nabawi itu sebahagian daripada infak bir rumah Sayyidina Osman secara tidak langsung. Dan juga bila Ustaz Piyu Rahmat menyatakan ini pahala unlimited ni, kita pun kalau internet ni, kalau kita nak beli tu unlimited lah. Kita nak supaya kita tenang dan kita akan guna semaksimum mungkin. Jadi unlimited maksud di sini dia tidak ada tarikh luputnya, melainkan kalaulah aset yang kita wakafkan itu musnah, itu sahaja. Jadi selagi mana wakaf yang kita wakafkan itu sama ada dalam bentuk aset bergerak tadi, aset kekal, aset bergerak, ataupun dalam bentuk wang tunai, maka kita akan memperolehi pahala ganjarannya selagi mana ia masih wujud. Kalaulah sehingga ke hari kiamat, sehingga ke hari kiamat lah kita akan memperolehi pahala tersebut. Ini berdasarkan kepada hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Itulah sabda Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah wa 'ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah." Apabila matinya anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara, iaitulah sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Jadi sedekah jariah ini ialah sedekah yang berterusan, pahalanya itu ditafsirkan oleh ulama sebagai wakaf. Jadi kalau kita sedekah kepada orang, dia guna, habislah. Tapi kalau kita wakafkan, maka wakaf itu diguna selagi mana ia dimanfaatkan, maka kita akan memperoleh pahala dan tidak putus-putus. Dan dia sangat kita kata strategik amalan ini, dan sangat dinamik amalan ini apabila cuba diperkenalkan mutaakhir ini dengan wakaf tunai, dalam bentuk tunai, yang mana ia merupakan satu perkara yang pada asalnya diperdebatkan oleh para ulama, tapi akhirnya melihatkan kepada unique feature yang terdapat pada wakaf tunai ini, mereka memilih pandangan-pandangan yang membenarkannya sesuai dengan keperluan semasa pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah Dr. Zaini. Tu cara ilmuwan terang pasal wakaf, tuan-tuan. Macam mana makcik? Boleh faham? Alhamdulillah kalau faham. Kalau belum faham, jangan risau, sebab itu saya hari ini ada di sini. Pejuang makcik-makcik. Jadi Alhamdulillah, tadi Dr. Zaini dah terangkan secara teknikal, secara ilmiah tentang apakah itu wakaf. Makcik, Masya Allah, kalau siapa yang pada hari Jumaat yang berkat ni nak jadi orang-orang yang menuruti ataupun mengikut jalan para sahabat, dan mestilah orang yang ikut jalan para sahabat ni ikut jalan Nabi, nak masuk confirm masuk syurga, kita kena berwakaf. Sebab apa? Ini adalah amalan soleh oleh para sahabat. Makcik, berwakaflah kita. Dan paling bestnya, tadi simpulkan gabungan apa yang Dr. Amir sebut dan juga Dr. Zaini sebut, adalah wakaf kita ni kita kena pilih tempat yang strategik
dan tempat itu dipercayai. Dua perkataan makcik strategik dan dipercayai. Kenapa? Minta maaf sebut makcik ini bukan nak condemn wakaf-wakaf kat luar sana, tapi berapa banyak orang yang mereka dah pergi berwakaf pada satu institusi, satu tempat, satu individu, tapi sampai sudah bangunan tak siap. Sampai sudah tanah itu tidak menjadi satu perkara yang boleh jadi unlimited. Hari ini alhamdulillah kita bersama Yayasan Wakaf Malaysia tadi, awal tadi Dr. Amir, Prof. Dr. Amir dah bentang dah pencapaian kita yang tak usik prinsipal tapi dapat menggandakan. Maksudnya yang sedia ada tu terjamin, terjaga. Beranak pula lagi. Dia macam kalau macam saya sekarang tengah seronok menternak lembu lah kan kita kata. Baka yang awal tu ataupun parent lembu tu orang tak jual pun, kita ambil kat anak je kita jual, dapat rolling duit macam itulah. Jadi makcik nak tak kita dapat contohi Sayyidina Uthman bin Affan 1400 tahun birru rumah ataupun telaga rumah tu 1400 tahun masih lagi menjadi telaga pahala untuk Sayyidina Uthman. Jadi kita kena carilah tempat yang betul-betul buat benda yang dia makan wakaf tu. Kadang ada orang dia guna istilah wakaf, tapi wakaf tu bagilah juga kebaikan untuk kita sementara. Tapi tadi sikit lagi makcik ya. Tadi Dr. Zaini sebut ada 3 perkara yang boleh bagi kita transfer pahala lah sampai kat alam kubur. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Minta maaf makcik ya. Macam mana makcik nak bagi ilmu manfaat tu? Makcik bukan ustaz, bukan ustazah. Oh, okey ustaz, satu tak boleh. Contoh je makcik Contoh je tuan-tuan puan. Kita nombor 1 tu susah sikit lah. Yang kedua, ustaz saya rasa saya ada anak soleh. Yelah anak soleh sekarang. Tiba-tiba kita meninggal. Tiba-tiba je. Ni bukan takut kan. Tiba-tiba anak tu tak jadi anak soleh, jadi anak toleh. Lepas nampak harta banyak. Contoh. Dia pun tak boleh hantar juga pahala kita. Dia pun lupa nak baca Al-Fatihah ke, Yasin ke, doa untuk kita. Maka para ulama sebut. Daripada 3 ni, yang ketiga ni yang confirm. InsyaAllah tak ada orang boleh ganggu gugat. Melainkan macam Dr. Zaini sebut tadi, hancur ke musnah ke. Sebab itulah kita ada satu instrumen ataupun satu organisasi ataupun satu badan yang kita kata direct daripada Kerajaan Persekutuan, Yayasan Wakaf Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri ataupun kita kata institusi-institusi negeri, agama negeri. Ini Yayasan Wakaf Malaysia ada satu produk baru. Produk apa Ustaz? Wakaf tunai. Apa benda pula wakaf tunai? Itu tak apa, nanti Dr. Zaini lah. Saya tolong syarah je Dr. Zaini punya point kan. Jadi apakah itu wakaf tunai ni dan apa manfaatnya Dr. Amir tentang produk wakaf tunai daripada Yayasan Wakaf Malaysia ni? Wakaf tunai ya. Silakan Doktor. Mute. Tu dia. Terima kasih Fiur Rahmat. Selalu duk dengar sebut makcik-makcik, memang biasa berceramah dengan makcik-makcik je ke? Itulah anak dara tak nak dengar doktor. Makcik-makcik. Dia punya audience dia kan. Okey. Macam itulah. Okey, begini. Bagus. Sekarang ni bila kita tengok tentang wakaf, kalau dululah kalau bercakap tahun 80-an ataupun 70-an ataupun sebelum tu lagi 60-an, orang yang berwakaf di Malaysia ni kebanyakannya akan wakafkan tanah. Sebab apa? Waktu tu contohnya datuk ke ataupun ayah Fiur Rahmat, mungkin kalau ada 20 ekar, so sebelum meninggal tu dah kita rasa sebelum kita nak meninggal tu kita akan kata okey, 5 ekar kat ujung kampung tu kita nak wakafkan untuk pembangunan sekian-sekian kan. Betul. Itu benda yang berlaku, aktiviti ataupun amalan yang berlaku sekitar 60-an, 70-an hingga ke 80-an. Sebab orang yang boleh berwakaf ni hanyalah orang yang ada tanah waktu tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga kebanyakan keseluruhan fatwa dalam negara kita telah membenarkan apa yang kita namakan sebagai wakaf tunai. Jadi sekarang ni tak payah tunggulah kita ada 10 ekar tanah nak bagi 2 ekar ataupun 1 ekar baru kata kita boleh berwakaf. Itu tidak. Jadi sekarang ni ada RM5, ada RM1, ada RM10, semua boleh untuk menyumbang kepada wakaf. Jadi cantiknya, maksudnya dulu kalau kita rasa orang wakaf ni hanyalah orang yang berharta tu definisinya ialah orang kaya-kaya saja. Orang ada-ada. Orang ada-ada saja kan. Fiur Rahmat tu mungkin tergolong dalam orang tu lah kategori tu. Saya T20 doktor. T20. Kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah bahkan ya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat profil ataupun orang yang menyumbang kepada wakaf ni, kebanyakan yang sedar tentang wakaf ni ialah orang yang M40 dan ke bawah.
Jadi ramai yang menyumbang tu RM50, RM20, RM10. Jadi bukan bila kita tengok pendapatan masing-masing tu bukannya banyak pun. Betul. Mungkin dapat sebulan RM3,000 tapi dia boleh bagi secara konsisten RM10 sebulan kan. Jadi itu pun insya-Allah dia akan mendapat saham kita kumpul-kumpulkan wakaf tunai tu, dan kita maksudnya agama kita pun membenarkan, hukum syarak pun kata harus. Jadi kita akan manfaatkan wakaf tunai itu untuk kebajikan, untuk kebaikan semualah, untuk mendapatkan pahala unlimited tu. Okey. Jadi kami di PKI Yayasan Wakaf Malaysia telah buat kerjasama dengan Bank Rakyat. Saya rasa orang semua tahu Bank Rakyat ni tak perlu nak diperkenalkan lah. Tapi Yayasan Wakaf Malaysia mungkin ramai orang tak tahu lagi sebab compare dengan Bank Rakyat, mereka ni lebih besar. Jadi bila kita bekerjasama dengan sebuah institusi perbankan, ya tuan-tuan dan puan, orang dah memang percaya tentang Bank Rakyat ni, macam mana pandainya Bank Rakyat ni menguruskan duit, dana tu kan. Jadi kami sekarang ni bekerjasama untuk kita akan laburkan duit-duit yang kutipan yang ni. Kita akan sekarang ni target kita ialah lebih kurang RM1 juta. RM1 juta untuk kita buat fundraising, untuk kita raih. Dan Bank Rakyat ni baiknya dah bersetuju untuk top up. Dia buat matching grant. Dia kahwinkan nanti Piyur Rahmat ya. Kami dapat daripada sumbangan masyarakat dapat RM1 juta, Bank Rakyat akan top up another RM1 juta. Jadi fund yang kita akan ada tu ialah RM2 juta. Masya-Allah. Jadi RM2 juta daripada Bank Rakyat tu bukan duit daripada depositors, daripada makcik-makcik yang lain tu, tak. Ini adalah daripada fund mereka sendiri. Dia top up masuk, jadi fund kita tu akan ada RM2 juta. Okey, bayangkan katakanlah sekarang ni lebih kurang kita dah ada dalam RM760,000 dah ada dalam akaun kita lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi dan sedang dilaburkan oleh Bank Rakyat, dan ini akan ada dividen, bertambah-tambahlah duit yang kutipan tersebut, dan setiap bulan pun memang sedang bertambah. Okey. Apa yang kita rancangkan ialah daripada RM2 juta yang akan kita dapat daripada sumbangan masyarakat dan juga Bank Rakyat ni, kita akan tengok, okey, katakanlah nanti daripada RM2 juta tu kita akan convert kepada satu contohnya bangunan commercial lot. Okey. Itu akan menjadi satu aset untuk kita sewakan, dan hasil daripada sewaan tersebut dia akan menambah lagi kepada pendapatan ataupun kepada kutipan dana wakaf tersebut. Baik. Okey. Jadi cash wakaf yang kita recognize tu adalah RM2 juta, itu adalah aset wakaf. Dan bila kita beli bangunan kedai tu, RM2 juta itu pun akan disewakan, dia akan menjadi berkembang-berkembanglah aset wakaf kita tu. Okey, katakanlah kita daripada RM2 juta tu kita dapat 2 lot rumah kedai di Bangi lah katakanlah kan. Jadi lepas 5 tahun ataupun lepas 10 tahun kita nak jual lot rumah kedai tersebut, jadi mungkin daripada RM2 juta tu dia akan jadi appreciate, dia akan berkembang jadi RM10 juta lepas 10 tahun. Jadi maksudnya aset wakaf umat Islam kita ni berkembanglah. Daripada RM2 juta dia akan jadi RM10 juta. Kemudian kita akan laburkan. Jadi daripada situlah penjanaan income dan juga penjanaan pahala. Bagaimana pahala tu dapat dijana ialah dengan daripada RM2 juta modal tadi tu berkembang jadi RM10 juta. Jadi mungkin kita boleh beli aset yang berharga RM5 juta ataupun begitu, dan yang selebihnya tu boleh kita agihkan untuk agihan-agihan ataupun untuk masyarakat, untuk aktiviti charity lah. Apa yang saya nak sampaikan Piyur Rahmat ialah sekarang ni maksudnya apa yang berlaku dalam kebanyakan aktiviti charity ni ialah bila ada sesuatu kecemasan kita pun buat collection kutipan, dan kita agihkan. Dan lepas agih dah semua habis, bila ada lagi bantuan kecemasan yang diperlukan, kita pun buat tabung lagi. Jadi itu cara yang saya rasa mungkin orang kata sekarang ni istilahnya tak sustainable. Tak lestari. Maksudnya ada berlaku kecemasan, buat tabung. Ada berlaku kecemasan, buat tabung. Tapi sekarang ni apa yang wakaf sedang fikirkan ialah kita buat satu fund yang sustainable.
Bagaimana kita nak sustain kan, kita laburkan, kita invest dalam aset-aset tertentu yang akan appreciate, akan berkembang, and then daripada situlah barulah kita akan agihkan kepada masyarakat ataupun agihkan untuk aktiviti-aktiviti charity tadi itu. Jadi inilah maksudnya kerjasama kita dengan Bank Rakyat, makcik-makcik, pakcik-pakcik, saya pun dah macam Piyu Rahmat juga kan. Jadi penonton semua jangan risau sebab benda ini diurus tadbir oleh kedua-dua pihak, Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Bank Rakyat. Siapa tak percaya kat bank kan? Bank ni memang kita memang percaya sebab tu kita letak duit kita kat bank. Jadi bila bank yang profesional ini melabur, yang menguruskan dana ni, saya rasa keyakinan masyarakat tu lebih banyak lagi lah. Jadi kami menguruskan bagaimana, okey, kita tengok hukum dia nanti, boleh tak boleh kita buat pelaburan ini, kemudian boleh tak boleh kita kembangkan aset wakaf ini melalui instrumen ini, itu bahagian kami. Kita akan jaga dari sudut hukum dan juga dari sudut urus tadbir inilah dana wakaf tu, tapi dari sudut kepakaran pelaburan itu akan disumbangkan oleh pakar-pakar daripada Bank Rakyat yang menguruskan duit. Diorang memang kerja diorang memang menguruskan duit dana-dana ni kan. Betul. Jadi semuanya akan jadi transparent. Kita akan laporkan apa yang telah berlaku dan ke manakah duit itu akan telah disumbangkan. Semua tu ada satu joint committee, komiti bersama yang akan melihat segala aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak, Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Bank Rakyat. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Dia ginilah, doktor ada satu di Facebook, di media sosial sekarang ni, dia kata, kalaulah kita ada 1 juta, dia kata, kan, dekat Facebook lah, kan, kalau ada 1 juta, jom sama-sama masuk dalam ASB, tiap bulan akan dapat 4,000. Dia kata, kalau, kan. Maksudnya, the money work for us. Oh my God, makcik. Duit tu bekerja untuk kita. Duduk kat dalam ASB tu 1 juta, tiap bulan dapat 4,000, shopping lah. Itu lebih cerdik ataupun tidak konvensional berbanding kita buat 1 juta tu duk melabur habis macam-macam lah. Jadi duit tu dia dah jadi bekerja untuk kita. Maka begitulah kerjasama strategik di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Bank Rakyat dengan term tadi yang Prof. Dr. Amir dah sebutkan tadi. Alhamdulillah, prinsipnya ataupun pokoknya kekal, terus subur, buahnya ataupun kita kata hasilnya terus dimanfaatkan untuk orang ramai. Tapi sebelum kita pergi kepada Dr. Zaini, nak cerita lagi apakah boleh ataupun tidak, sebab makcik ni ragu-ragu ni, first time makcik dengar ni wakaf tunai. Kita nak tengok satu iklan. Rehat sebentar. Syah di belakang tabir, kawan saya, kalau sedia kita tengok sedikit satu bingkisan video. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf, sedekah, sama ke? Wakaf ini sebagai contoh, seseorang mewakafkan RM10 untuk pembinaan masjid. Maka selagi mana masjid itu kekal berada di situ, selagi itu pahala akan mengalir kepada para pewakaf insya-Allah. Manakala contoh sedekah ialah seperti seseorang memberikan sedekah RM10 kepada peminta sedekah, duit RM10 tersebut kemudian akan digunakan untuk membeli makanan. Setelah makanan tersebut habis dimakan, maka pahala sedekah hanya setakat itu sahaja. Daripada 2 contoh tadi, ternyata amalan berwakaf berbeza dan jauh lebih baik. Jom berwakaf melalui inisiatif kerjasama antara Bank Rakyat dan Yayasan Wakaf Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. Tu dia analogi simple mudah. Dr. Zaini, boleh ke, betul ke? Tadi walaupun tadi Dr. Amir sebut dah Majlis Fatwa Kebangsaan kata boleh, harus. Cuma nak minta lagi Dr. Zaini kuatkan keyakinan kami bahawa perkara ini dibenarkan, dan macam mana jugalah wakaf tunai ni, Masya Allah, tabarakallah, boleh menjadikan kita punya pahala unlimited. Tadi Dr. Zaini sebut apa? Unlimited data. Unlimited data. Tapi sekarang orang lagi nak unlimited info. Wah, tu join grup ni, join page ni. Jadi silakan Dr. Zaini yakinkan kita bahawa boleh melakukan wakaf tunai. Silakan. Terima kasih Piyu Rahmat dan Sama. juga Prof. Dr. Amir Shahruddin. Wakaf tunai ini ialah, sebelum tu kita kena tahu dulu apa sebenarnya wakaf tunai itu, kan? Wakaf tunai ini ialah himpunan wang yang kita himpunkan dan kita letakkan dalam satu tabung amanah. Baik.
dan dia akan diuruskan oleh mereka yang kita beri amanah lah untuk menguruskannya, dan hasil daripadanya itu digunakan untuk seperti yang disebutkan oleh Prof tadi, mungkin kita beli satu permis bangunan untuk disewa ataupun buat dalam peraburan yang tidak berisiko tinggi lah, yang kita yakin akan dapat memberi pulangan. Jadi itu adalah bentuk wakaf tunai. Kalau kita ada orang buka wakaf tanah, kemudian dia kata siapa nak wakaf sila beli kupon ataupun sila wakaf satu lot RM10 sebagai contoh, kan. Itu sebenarnya dia bukan wakaf tunai, cuma itu kita himpun duit, kita himpun wang, kemudian kita amanahkan kepada dia untuk membeli tanah, kan. Kemudian jadikan itu sebagai wakaf. Tapi wakaf tunai ini prinsipnya ialah wang tunai itu. Kalaupun dibeli dengan sebagaimana dibeli bangunan dan seumpamanya, maka yang kita kira di situ ialah wang tunai. Itu dia punya prinsipal asal. Jadi apabila diguna wang tersebut, maka wang tersebut itu akan memberi faedah dalam pelaburan tersebut. Hasil daripada pelaburan tersebutlah yang diberikan manfaat kepada orang lain. Kalau zaman dulu ada juga wakaf tunai ini digunakan sebagai qard, sebagai pinjaman. Mana misalnya Piu Rahmat sebagai pengurus wakaf. Hancur. Hancur dana wakaf tu. Kepada Piu Rahmat untuk Piu Rahmat buat satu produk, iaitu produk Al-Qardul Hasan sebagai contoh. Jadi Qardul Hasan makna memberi pinjaman tanpa sebarang faedah lah. Jadi diberi pinjam tersebut kepada wang tersebut kepada siapa, maka orang yang layak menerima itu akhirnya dia akan bayar. Maka kembalilah wang itu kepada prinsipal asalnya. Ada risiko jugalah di situ, iaitu dari sudut risiko tak bayar dan sebagainya. Tapi dia boleh diatasi dengan kita minta supaya dia menyediakan gadaian dan seumpamanya untuk mengelak daripada wang itu habis. Sebab wakaf ni kita nak habs tadi, kita nak tahan supaya dia tidak berkurangan. Jadi maka ada mekanisme yang dibuat oleh para ulama. Jadi para ulama, kalau kita lihat perbincangan ulama silam dulu, rahimahullah, mereka ini berbeza pandangan lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kelihatannya tidak membenarkan. Tetapi dalam pandangan mazhab Hanafi, khususnya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan juga Zufar, dan juga popular dalam mazhab Maliki, mereka membenarkan penggunaan wakaf tunai ini. Bahkan kalau kita lihat umpamanya wakaf tunai ini sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Amir Syahrudin tadi, iaitulah dia memberi peluang kepada mereka yang tidak ada tanah untuk berwakaf. Kalau zaman dulu mungkin orang biasalah ada tanah 10 ekar, 20 ekar, kan. Tapi kalau orang zaman sekarang ni nak dapat 1 ekar tu mungkin dah susah, kan. Bahkan beli lot hanya 5,000 kaki. Sekarang ni lagi kecil orang jual lot 3,900 macam tu saja lot. Itu pun mungkin sekali je boleh beli, kan. Ada juga orang yang tak ramai, yang tak boleh beli langsung. Doktor, ada sekarang ni jual tanah pakai plastik bag. Tanah tu boleh belilah. Boleh beli lah, RM5. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi kalau tanah yang tu agak sukar. Jadi macam mana nak wakaf? Kalau Sayyidina Umar tadi okeylah, iman Sayyidina Umar tu ada banyak tu yang itu dia wakaf. Tapi kita ni bukan Sayyidina Umar. Jadi nak dapat pun susah. Nak tunggu dapat sebidang tanah, satu bangunan agak sukar bagi kita. Maka dengan adanya wakaf tunai ini, dia dapat membantu dengan serendah RM1. Tapi takkan nak wakaf RM1 kot, kan? Ya. Di data pun mana ada RM1, kan? Jadi itu maknanya sekurang-kurangnya. Sebab akan dapat pahala. Jangan persoal RM1 dapat pahala atau tidak. Akan dapat pahala, insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebut, man bana masjidan kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina masjid walaupun sekadar seperti sarang burung disebut. Sarang burung ni tak ada nilai lah, kan. Au asghar, ataupun lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bina baginya satu kediaman di syurga nanti. Jadi itu besar pahala. Walaupun kita keluar RM1, kita akan dapat pahala yang besar. Dan atas dasar itu, maka rakyat telah memilih
produk kita kata wakaf secara tunai ini. Kerana lihat kepada kelebihan tersebut. Sebab bila cash ni dia ada, kita kata cash is king kan. Dia kita boleh gunakan duit itu dengan pelbagai bentuk pelaburan. Dan oleh sebab itu maka Bank Rakyat telah mengambil tanggungjawab berkolaborasi dengan Yayasan Wakaf Malaysia untuk mewujudkan produk ini. Yang mana produk ini sebenarnya tak boleh orang biasa buat. Sebab apa? Sebab bila kita kata cash, dia ada risiko yang besar. Iaitu yang pertamanya risiko dari sudut pelaburan itu. Betul. Kan? Orang ada banyak duit, ramai saja orang yang ada banyak duit tapi akhirnya habis duit sebab dia melabur pada tempat-tempat yang tak betul ataupun cara dia mengurus pelaburan itu tak betul, akhirnya dia jadi papa ke danau. Jadi kita tak maulah bagi kepada yang mengurus wakaf itu yang akhirnya kita tak dapat apa-apa. Dan juga satu lagi, cash ni pula orang mudah seleweng. Mudah seleweng sebab dapat cash. Betul. Kalau kita wakaf tanah kepada dia, dia susahlah sikit nak jual tanah tu. Dia makan masa. Dia akan hadapi banyak masa. Tapi kalau cash, bagi kepada PU Rahmat. Kalau PU Rahmat, okeylah. Kalau PU tak rahmat nanti tu. Allah. Nanti habislah kita bagi kepada dia. Dia akan seleweng duit tu. Siapa boleh jamin. Banyak scammer zaman sekarang ni kan. Menggunakan istilah-istilah wakaf. Menggunakan istilah-istilah itu dan seumpamanya. Dan akhirnya hilang duit kita. Sebab apa? Sebab tunai. Itu yang menjadi kita kata tanggungjawab Bank Rakyat mengambil bersama dengan Yayasan Wakaf ini, mengambil tanggungjawab untuk mengusahakan supaya ia dapat direalisasikan dan supaya masyarakat akhirnya akan memberi kita kata kepercayaan bahawa wakaf tunai ini sebenarnya ada perkara-perkara yang memberi kita kata ada kebaikan yang banyak dari sudut yang tidak boleh diatasi dengan wakaf biasalah, wakaf aset dan seumpamanya. Dan sebenarnya apa yang saya sebut tadi itu memberi mungkin satu masa nanti kalaulah wakaf tunai ini sudah diterima oleh masyarakat dengan baik, mungkin sampai ke tahap kita boleh wujud satu bank. Mungkin Yayasan Wakaf boleh buat bank Qardul Hasan. Mana kita pergi pinjam bank 1,000 kita bayar 1,000 je. Ataupun ada bayar sedikit dan seumpamanya, tapi tak sebagaimana yang ada sekarang. Itu adalah suatu perkara yang tak mustahil kerana dan dia pernah pun berlaku dalam sejarah, banyak sudah berlaku di sebahagian negara telah mengusahakan untuk mewujudkan bank-bank yang berbentuk wakaf ini seperti di Turki dan seumpamanya. Dan saya rasa suatu masa kita mungkin sampai ke tahap yang sebegitu dan dia amat kita haraplah perkara ini akan terrealisasi dan kita mula dengan yang kecil-kecil dulu. Betul. Jadi pakak-pakaklah wakaf, makcik ke pakcik ke. Kalau nak wakaf tanah mungkin pakcik dengan makcik je kot yang ada tanah banyak, tapi kalau wakaf tunai ni saudara mara tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pun boleh nak wakaf dengan jumlah yang sedikit itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik pun boleh sebenarnya. Kita hari ini ada niat, ada cita-cita untuk kita ajar anak-anak kita berwakaf. Tuan-tuan ajarlah macam mana. Saya bukan nak puji ayah sendiri, tapi ini ayah saya buat. Saya ingat lagi, masa tu saya tingkatan 2, Prof. Doktor dengan Dr. Zaini kan. Masa tu tingkatan 2, ayah saya pesan kat saya, abang tak nak ke simpan duit and then kemudian abang buat korban satu bahagian sebelum abang umur 17 tahun ataupun 16 tahun. Maksudnya letak visi ataupun dalam anak-anaknya ada satu misi mereka untuk buat sesuatu untuk agama. Dan Alhamdulillah tak sampai tingkatan 5, tak sampai tingkatan 4. Tahun depannya, yakni saya masa tu tingkatan 2, tingkatan 1, tingkatan 3 saya telah kumpul satu bahagian. Tapi masa tu satu bahagian murah lah korban kan. Lebih kurang dalam masa tu 400 lebih. Nak kata apa? Kalau kita dapat kumpul RM1 satu hari, 365 hari, RM365. Mak ayah top up lah pula tambah. Masya Allah, tabarakallah. So bila dia korban ni, cerita korban lembu ni, tu lembu daging bahagian abang. Bila kita hari ni ajar anak kita untuk berwakaf bersama Yayasan Wakaf Malaysia, bawa duit tu pergi pejabat ke. Kalau nak lebih dahsyat lah, pergi pejabat. Tapi tak tahu ada kaunter ke tak, ada Tapi pun boleh sama-sama transfer. Jadi ini nampak jadi aktiviti keluarga kita. Biar apa? Biar anak-anak tersimpan memori dia. Biar anak-anak ingat bahawa keluarga dia adalah keluarga yang berwakaf. Mak ayah dia
adalah mak ayah yang berwakaf. Jadi tuan-tuan dan puan, tadi dah jelas Dr. Zaini sebut boleh wakaf tunai walaupun ada khilaf ulama, tapi tak ada masalah. Khilaf tu rahmat. Khilaf tu saya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berehat sebentar sebelum kita kembali dengan Profesor Doktor kita, insya-Allah. Syah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf mampu meraih pahala unlimited, iaitu pahala yang tiada batasan, atau lebih mudah dikatakan pahala yang tidak terhenti. Wakaf diertikan sebagai satu amalan dengan menyerahkan sebahagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ianya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mewakafkan hartanya akan beroleh pahala yang berkekalan selama mana harta wakaf itu masih ada dan terus dimanfaatkan. Rasulullah SAW bersabda, apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3, sedekah jariah ataupun wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Nak pahala unlimited? Jom berwakaf melalui inisiatif kerjasama antara Bank Rakyat dan Yayasan Wakaf Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan perempuan, sebelum saya pergi kepada soalan, nak tanya kejap kat Prof. Dr. Amir, siapa yang duk berlakon jadi iklan tu? Ni pegawai daripada Bank Rakyat. Pandai Ustaz. Dia nampak ni, nampak natural, nampak boleh pergi jauh tu. Mutawif tu. Oh, patutlah. Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali dengan Dr. Amir kita. Bila sebut pasal ni, tuan-tuan puan, kita berada di pusingan terakhir sebelum barangkali kita nak pergi kepada Q&A. Jadi Dr. Amir, kita nak tanya tentang bagaimana kita kata sambutan ataupun bagaimana kita kata respon orang ramai dalam kutipan ataupun dalam kita kata apabila Yayasan Wakaf buat sesuatu ni bunyi krik-krik kumbang ke ataupun alhamdulillah Ustaz, sebab saya dengar ini 700,000 dah. Jadi apakah boleh tak biar orang ramai rasa untuk join sebab tengok masya-Allah kereta api kita sedang bergerak. Silakan Doktor. Okay, alhamdulillah sejak kita lancarkan program kita dengan Bank Rakyat ni, sebenarnya sambutan tu semakin hari semakin menggalakkan. Masya-Allah. Tapi apa yang kita buat webinar pada hari ini adalah untuk menggalakkan lebih ramai lagi penyumbang-penyumbang. Hopefully lepas ni ramai lagi lah yang akan menyumbang kepada dana ni. Dan seperti yang saya sebut tadi, lebih kurang 700,000 lebih telah berada dalam akaun yang sedang kita laburkan, dan insyaAllah dia akan bertambah lagi lah dia punya pokok tu. Jadi Puan Rahmat, di Yayasan Wakaf Malaysia ni kita ada beberapa program yang sedang dan telah berjalan. Contohnya macam kita ada satu program wakaf air. Saya rasa sebelum ni pun kita dah bincang. Di mana kerjasama kita dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita buat banyak kemudahan-kemudahan yang menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk-penduduk di luar bandar. Kat kampung-kampung orang asli ataupun yang pendalaman yang jauh daripada pipe utama tu, kita bekalkan dengan kita buat fasiliti air. Kita buat korek telaga, ataupun kita buat empang anak sungai tu, jadi kita buat kolam tadahan, ada kolam lah, ada ataupun tangki air yang kita sediakan untuk bekalan. Jadi sebelum ni ada satu kampung tu sangat bersumberkan kepada anak air sungai. Jadi orang-orang asli lah ni duduk kawasan di atas atas bukit tu. Betul. Anak sungai saja. Jadi bila ada anak sungai ni, airnya sangat kecil dan kadang-kadang kemarau 2 minggu tak ada air. Jadi kita datang dengan technical expertise daripada KASA, kita buatkan satu tangki air. Jadi anak sungai itu masuk dalam tangki air. Jadi bila anak sungai itu kering pun, tangki itu ada lagi air untuk kita orang survive lah dalam 2 minggu. Jadi ni tuan-tuan dan puan, walaupun nampak kos untuk buat tangki itu tak banyak, dalam mungkin 30,000, 40,000 kan. Jadi tapi dia memberi satu orang kata bantuan yang sangat-sangat bermanfaat, impactful kepada masyarakat. Ini yang kita kata
wakaf tunai itu dana tu digemblengkan untuk buat tangki tu. Jadi tangki itu tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana ia dimanfaatkan oleh penduduk kampung, itulah yang dikatakan pahala yang unlimited yang akan sampai kepada penyumbang-penyumbang wakaf kita. Itu contohlah wakaf air. Betul. Jadi kami juga bergerak bila sebab kita tahu dalam bab wakaf ni ramai orang yang banyaklah dia kata bagi cadangan, kenapa tak diusahakan tanah-tanah wakaf yang terbiar. Jadi kami di Peringkat Yayasan Wakaf Malaysia kita dah cuba gerakkan, dan kita dah gerakkan di mana di Presiden 20 kita ada projek rintis, pilot projek kita ya. Ada 20 hektar tanah yang 10 hektar tanah reserve kubur yang dikhaskan untuk orang Islam di Putrajaya tapi masih belum digunakan. Jadi maksudnya nak tunggu tanah tu untuk kita tanam manusia, tanam orang. Sebelum kita tanam orang, kita tanam dulu jagung, kita tanam dulu pisang kan. Jadi untuk kita manfaatkan tanah tu. Kalau tidak, tanah tu tak diusahakan ataupun terbiar begitu. Jadi sebenarnya banyak ya. Saya rasa kampung-kampung kita pun banyak kan tanah-tanah reserve kubur ni yang mungkin sebelum kita tanam manusia kat situ, kita boleh usahakan dulu projek-projek, maksudnya tanaman-tanaman orang kata kontan yang jangka pendek ni. Betul. Kan? Jadi itu yang sedang diusahakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Sebab apa? Sebab bila kita dapat hasil tersebut nanti boleh kita kongsikan dengan masyarakat. Tak adalah kita bagi percuma, tapi kita boleh maksudnya jual dengan harga yang lebih rendah daripada pasaran, sebab benda tu tanah-tanah free kan, tanah wakaf. Jadi dan dana pun dapat sumbangan daripada masyarakat. Jadi hasil tu itu boleh mengurangkan kos sara hidup. Bayangkan Piyu Rahmat, kalau katalah projek wakaf ini diluaskan di seluruh negara, tanah-tanah tu semua usahakan, dan kos itu kita boleh mengurangkan kos sara hidup rakyat setempatlah. Jadi maksudnya daripada hasil ladang yang kami usahakan nanti, dia akan memberi manfaat kepada masyarakat di Presiden 20. Jadi cili yang kami tanam ataupun pisang ataupun jagung tu nanti boleh kita kongsikan dengan masyarakat, dan kita jual harga diskaun, dan pulangan hasil tu nanti kita akan plau balik untuk kita tanam cycle yang barulah untuk tanaman-tanaman. Itu sedang disusulkan, itu yang kita katakan projek wakaf pertanian. Okey. Yang itu yang kedua. Yang ketiganya seperti yang saya sebut tadi telah bantuan untuk PKS. Kita belikan mesin dengan dana-dana wakaf tunai ini dan kita sewakan. Kita tak bagi grant. Sebab kita tahu bahawa kalau mentaliti ni kalau bagi grant ni dia rasa mungkin lepas 2-3 bulan dah tak beroperasi. Jadi kita tak nak begitu. Jadi dia akan jadi satu orang kata satu disadvantage lah kepada penerima kan. Jadi kita kata kita sewakan, bila dia tak boleh sewa, kita ambil balik semula aset tersebut dan kita boleh bagi kepada orang lain yang nak mengusahakan. Jadi dan sewaan tu, hasil sewaan tu bukan kita nak ambil profit, tak. Kita nak rotate ataupun revolve balik, kita bagi pusing semula untuk penerima-penerima yang lain pula. Hasil sewaan tersebut. Ini sedang kita usahakan dengan Halal Development Corporation. Kami di Peringkat Yayasan Wakaf Malaysia ni, setiap kali kita buat inisiatif, kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang memang berkhusus kepada bidang tertentu. Baik. Macam Bank Rakyat ni dia pandai, dia memang expertise dia ialah menguruskan dana kan. Jadi kita buat cash wakaf dengan Bank Rakyat. Kalau tadi tu PKS tadi tu kita buat dengan Halal Development Corporation HDC, sebab memang bidang dia untuk membantu sawan-sawan dalam bidang halal ni. Tanah Putrajaya tu doktor, siapa uruskan? Yang Putrajaya tu kami buat sendirilah sebab buat sendiri. Jadi petani moden. Petani kita saya sekarang ni dah tahulah macam mana nak membaja tu, sikit-sikit dah boleh lah. Piyu Rahmat pun kena turun tu. Boleh. Jadi kita jadi hang cangkul. Ada traktor tu kita bawa sama-sama. Kita ni. InsyaAllah. Keluar peluh dapat duit, dapat ekonomi bertambah. Masya Allah, tabarakallah. Kita juga nak raikan, terima kasih kepada Dr. Amir, kita CEO kita nak raikan orang yang bersama live dengan kita pada hari ini. Dia kata apa? Mantap lah YWM, Yayasan Wakaf Malaysia, singkatan dia lah. Tak pernah tak perform, sentiasa di depan. Sentiasa di depan. Nilai macam ni komen ni, ada hadiah ke? Yang seterusnya kita bersama dengan ni Abang Bukhari. Dia kata apa? Alhamdulillah, dengan berkat hari Jumaat ini, marilah kita berwakaf. Ni style RTM ni, style RTM orang lama ni. Baik. Terbaik Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat.
thumbs up. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita ni, dan kita seronok bila kita buat live ni. Sebab apa? Orang ada mungkin sekarang tengah kerja kan. Hari ni Jumaat, orang tengah kerja. Kalau buka live tengah kerja, bos marah. Jadi boleh juga kita share kat wall-wall kita, sebab barangkali dia boleh tengok hari Sabtu nanti Rehat ataupun Isnin ni cuti. Boleh tengok Yayasan Wakaf Malaysia, insya-Allah. Dan kita kembali kepada Dr. Muhammad Zaini kita. Doktor, tadi Dr. Amir kita sebut berkaitan bagaimana duit ataupun wakaf ini dapat beranak pinak, dapat menjana ekonomi. Boleh lagi Dr. Zaini yakinkan kita bahawa sebenarnya wakaf ini adalah instrumen menyelamatkan ekonomi negara. Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Kalau kita sebut dulu 20 tahun dulu nak sebut bank Islam, bukan bank Islam tu, bank perbankan Islam. Orang tak masuk akal. Orang rasa macam, alah manalah boleh survive, tak boleh. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank mesti ada juzuk bank perbankan Islam. Bahkan ada bank-bank yang tukar terus seluruh sistemnya kepada perbankan Islam. Maka mungkin kita berada di awal sekarang ni kan, awal-awal tentang wakaf. Walaupun wakaf dah lama, tapi kita nak mula untuk insya-Allah 20 tahun lagi ni, wakaf itu adalah instrumen menyelamatkan ekonomi ummah. Bagaimana sendiri dua-dua Azhariyun kita kat sini, Universiti Al-Azhar itu sendiri terbina daripada dana wakaf. Jadi Dr. Zaini, macam mana kita sebenarnya nak nampakkan masyarakat bahawa inilah solusi ekonomi ummah, wakaf? Silakan Dr. Zaini. Terima kasih Bi Rahmat. Berkenaan dengan sejauh mana wakaf ini dapat menjana ekonomi ummah. Satu soalan yang besarlah untuk nak jawab ni, sebab berkaitan dengan ummah kan. Cuma saya ada membelek-beleklah sejarah wakaf ni sebagaimana yang telah dirakamkan oleh penulis-penulis sejarah yang menulis berkenaan dengan sejarah kegemilangan Islam suatu masa dulu. Sebenarnya kita lihat bahawa wakaf ini peranan dia sangat besar sebenarnya. Dia merupakan satu juzuk yang penting bagi sesebuah negara Islam pada masa itu, ialah wakaf memainkan peranan yang banyak dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Sebab bila kita kata peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu, kita kan bukan hanya melihat kepada pendapatan per kapita. Kerana boleh jadi tinggi tetapi ada ramai orang miskin, ada yang merana kan. Kita tak boleh lihat pada itu. Jadi bila kita kata negara yang sejahtera itu, dia mempunyai infrastruktur yang dapat digunapakai oleh masyarakat. Masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya sihat. Bila sebut tentang sihat ni, saya melihat di sana sebenarnya kalau kita lihat sejarah penumbuhan hospital pada zaman kegemilangan Islam dulu, sebenarnya hasil daripada wakaf. Kita lihat pada permulaan hospital dalam sejarah Islam ialah pada lebih kurang tahun 90 Hijriah yang dibina oleh Al-Walid bin Abdul Malik berdasarkan kepada wakaf. Juga hospital-hospital seperti Mustashfa Ibn Tulun yang mana dia boleh merawat pesakit lebih kurang 100,000 pesakit. Ini besar. Makna di hospital itu dia bukan hanya sekadar hospital, dia juga adalah di situ ada kuliah perubatan yang disediakan yang mana para pelajar yang menerima latihan di situ, mereka akan dapat sara hidup yang mencukupi. Bahkan semua hospital ini, menariknya ialah hospital yang diberi khidmat secara percuma. Itu yang hebatnya, secara percuma. Kita ni kos perubatan ni tinggi sekarang. Kalau orang nak pergi ke hospital, terutama kalau pergi ke hospital swasta lah, kalau kata nak bedah tu kata berpuluh-puluh ribu, lebih daripada jangkauan kita, mungkin kita balik begitu, tak payahlah mati dah kalau gitu. Cari duit mana kan? Kalau takaful dan seumpamanya lah. Jadi bukan semua orang mampu untuk nak mendapatkan semua itu. Tapi dulu disediakan secara percuma kepada mereka. Bahkan gaji-gaji staf semua diambil daripada harta wakaf yang dijana tersebut. Itu yang kita merasa kagum dengan mereka. Ini banyak hospital, seperti antara hospital yang paling terkenal dalam sejarah Islam ni Mustashfa An-Nuri yang dibina oleh As-Sultan Nuruddin Muhammad Mahmud Az-Zinki. Dia boleh bertahan selama 800 tahun. Hebat tu, 800 tahun. Bahkan hospital ni, jangan kita bayang hospital zaman dulu ni macam mana kan. Mungkin infrastruktur setara mana aja, tapi tidak sebenarnya.
hospital ni hebat. Dia ada maktabahnya, dan untuk nak membina satu hospital itu, mereka pastikan hospital itu tempatnya, lokasinya adalah tempat yang paling baik. Macam mana mereka nak tentu tempat yang paling baik? Bukan hanya duduk atas bukit, duduk di tepi tasik, tidak. Memang sebahagiannya berada di tepi tasik hospital ini. Tetapi mereka, macam mana mereka nak pastikan tempat itu baik? Iaitulah udaranya mesti baik, iaitulah dengan cara macam mana ini Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama yang terkenal dalam bidang tib, dalam badan kedoktoran dulu. Dia telah satu kaedah untuk nak tentu satu tempat itu elok atau tak elok, kita gantung daging di beberapa tempat, kita lihat manakah daging yang paling lambat busuk, maka di situlah bermakna daging tempat itu adalah tempat yang paling baik dia punya udaranya. Maka sebelum mereka nak membina satu hospital itu, mereka akan letak di tempat-tempat yang strategik ini, dan mereka akan tengok mana tempat dalam harta-harta wakaf itu, mana tempat yang paling baik udaranya. Di situlah mereka buat hospital. Jadi bukan kita kata buat begitu saja, tidak. Tapi mereka memilih tempat yang baik, dan juga mereka menyediakan secara percuma. Bahkan kalau seorang itu keluar daripada hospital, kalau dia mengalami sakit yang kronik, kalau dia keluar daripada hospital itu, dia memerlukan kepada wang, mereka akan bagi wang permulaan supaya dia ni tak kerja berat, supaya nanti dia akan dia punya kesembuhan itu akan berpanjangan lah. Jadi itu dilakukan oleh mereka. Bahkan makan minum disediakan. Dan satu perkara yang menarik yang saya lihat dalam sejarah menceritakan, bukan sekadar kita kata infrastruktur yang fizikal saja, bahkan ada wakaf yang dikhususkan untuk membayar allowance atau gaji kepada 2 orang. Kerja 2 orang ni bukan doktor. 2 orang ni dia akan pergi ke katil-katil yang sakit, yang menghadapi sakit kronik, yang rasa gelisah, yang ingat kata nak mati dan seumpamanya. Apa tugas 2 orang ni? Dia akan bercakap. Dia akan bercakap 2 orang ni. Dia akan ceritalah, dia akan buat satu cerita. Kononnya si fulan ini dia di hospital sekian-sekian, dia sakit sekian-sekian, akhirnya sembuh sakit tersebut. Jadi orang yang dengar tu dia ada harapan. Dia rasa lega. Rupanya ada yang macam ni, boleh ada chance lagi lah untuk hidup lagi ni, kan. Jadi begitu keadaannya, wakaf digunakan untuk perkara yang seumpama itu. Untuk kita kata bukan sekadar dari sudut fizikal, dari sudut mental pun hospital itu jaga mereka. Begitu sekali. Bahkan kalau kita lihat ada juga khidmat mobile hospital. Mobile hospital ni hospital bergerak. Kata klinik bergerak lah. Kalau hospital bergerak tu besar sangat. Tapi nak kata kecil tidak juga, sebab mobile hospital ni ada 40 kenderaan, 40 ekor unta yang akan bergerak. Dia akan pergi ke desa-desa, di situ ada dalam rombongan itu ada doktor, ada perubatan, alat perubatan, ada khemah mereka akan buat dan seumpamanya. Jadi mereka akan bergerak ke tempat-tempat. Semua itu berdasarkan kepada dananya ialah dana wakaf. Yang diwakafkan oleh mereka yang hartawan, yang dermawan ketika itu. Dan juga satu aspek lagi saya suka melihat di sini, iaitulah terbinanya hotel-hotel. Kalau hotel pada zaman sekarang ni biasanya untuk pelancongan lah. Kalau dulu biasanya hotel ni dikunjungi oleh pedagang dan juga penuntut ilmu, sebab mereka ini yang perlu kepada permusafiran pada masa itu. Pedagang memanglah masyhur. Orang dulu berdagang dia akan bermusafir. Kalau zaman Nabi dulu di kota Mekah tu, mereka akan pergi ke Syam, kemudian balik mengambil barang dan berjual. Itu benda yang biasa di seluruh dunia, biasalah ketika itu. Dan permusafiran zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Naik flight boleh sampai, kan. Sekarang maknanya memakan masa yang panjang. Pada hotel-hotel ini. Begitu juga penuntut ilmu. Kita lihat cerita Imam Bukhari nak cari satu hadis pun merantau berapa negeri untuk dapat satu hadis. Jadi mereka perlu kepada hotel ini. Jadi hotel ini disediakan secara percuma.
Dan bukan sedikit, banyak, sebab mereka perlu kepada persinggahan itu, sebab bila naik unta ni tak boleh jalan jauh, dia akan kena berhenti. Jadi mereka akan menginap di hotel tersebut. Dan di hotel itu disediakan secara percuma, dia ada kita peti besi untuk simpan barang dan seumpamanya, dan memandangkan keadaan pada masa itu banyaknya qutta' tariq, iaitu para lanun yang ada pada masa hotel-hotel ini disediakan dengan kelengkapan keselamatan. Ada pengawalnya, ada pemanahnya yang akan berada di situ, dan ada tempat untuk disimpan kenderaan mereka, dan maknanya dia bukan suatu benda yang kita ingat mungkin hotel ni macam chalet kot kan, sebab zaman dulu. Tak, dia memang kita kata dari sudut keselamatannya, walaupun tak ada CCTV pada masa itu, ada mata-mata dia ada jaga semua sesuai, dan disediakan secara percuma, dan makanan diberi secara percuma kepada mereka ni, kepada para peniaga. Jadi sedikit sebanyak para peniaga akan bermotivasi untuk melakukan perniagaan, tak menjadi kebimbangan kepada mereka untuk mereka merantau, bermusafir untuk mengembangkan perniagaan mereka. Begitu juga penuntut ilmu, tak jadi persoalan bagi mereka kerana sudah ada prasarana yang lengkap yang boleh membantu mereka untuk mencari ilmu, dan akhirnya balik menyumbang kepada negara mereka. Jadi itu adalah suatu perkara yang kita rasa kita kata dua perkara lah. Ada banyak lagi. Banyak sebenarnya sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Amir Syahrudin tadi, benda-benda yang dilakukan itu. Satu benda yang kita kata sebenarnya perlu kepada kreatif dalam mengupayakan wakaf ini. Sehingga kalau zaman dulu ada wakaf qitat, wakaf untuk tempat untuk penjagaan haiwan. Kan? Ini bukan dimulakan oleh Mak Saleh, tapi orang Islam yang start dulu. Dia akan cari anjing dan juga kucing-kucing terbiar ni. Kan kita banyak kucing terbiar ni. Tak terkawal kadang-kadang tu. Kita pun kan juga kepada kucing-kucing ni. Tak, pada zaman dulu ada satu center untuk impun kucing dan seumpamanya untuk diberi, kita kata diberi perlindungan. Bukan hanya sekadar dijaga, bahkan diberi rawatan kepada kucing-kucing anjing-anjing supaya tidak berkeliaran. Mana tentangnya pada masa itu. Bahkan kalau siapa yang pernah pergi ke Masjid Imam Syafi'i, ataupun di kebanyakan masjid besar di Mesir lah, atau di Arab, terutamanya di Mesir, saya lihat jelas. Kalau Masjid Imam Syafi'i itu atas kubah tu dia ada bentuk seperti kapal. Dulu kita tengok apa ni kapal, mungkin itu dia punya art lah, dia punya seni. Saya baca balik, sebenarnya bentuk yang seperti kapal itu ialah tempat untuk diletak biji rin untuk burung-burung singgah dan makan. Itu pun guna duit wakaf pada masa dulu. Digunakan untuk wakaf untuk mana wakaf ini kesejahteraannya kalau betul-betul dibuat, bukan hanya manusia, haiwan pun akan dapat. Sebelum saya nak menutup ini, ada satu kisah yang mungkin ada yang pernah dengar atau belum lagi. Kisah berkenaan dengan satu kisah yang disebut oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ni adalah ahli pelayaran atau kita kata turis lah masa dulu. Masa dulu tak banyak macam sekarang ni pelancong. Kita pun boleh jadi pelancong. Zaman dulu kalau pelancong ni kerja dia melancong, dan dia juga akan mencatat catatan-catatan yang menarik. Dia menceritakan kalau tak silap saya di Baghdad, di satu tempat dia pergi ke satu tempat, dia berlabuh di satu tempat, kemudian dalam di bandar tersebut dia tengok ada seorang hamba. Masa tu sistem hamba masih ada lagi. Orang hamba ni dia bawa satu bekas bijana air yang dibuat daripada yang bekas bijana air itu, dia kata dalam Ibnu Battuta kata dia adalah bijana daripada Cina, makna berharga lah masa tu. Tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh, pecah. Dia lihat dengan mata kepala dia, jatuh terpecah. Bila pecah, dia hamba tadi mengutip semua pecahan tersebut dan dibawa ke satu tempat seumpama macam kita kata satu kaunter. Diserah di situ, kemudian dia dapat yang baru. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di situ? Apa yang berlaku di situ sebenarnya dia dikenali sebagai waqful awani, iaitu wakaf bijana-bijana. Iaitu kenapa dibuat begitu? Kerana biasalah hamba ni kadang-kadang dia melakukan kerja dan menyebabkan barang tuan dia pecah, rosak, dan akhirnya bila dia balik dia kena marah. Dia kena marah, mungkin kena pukul, ikutlah macam-macam dia akan kena. Jadi wakaf ini diwujudkan oleh mereka yang prihatin tentang bab tu,
iaitu mereka nak supaya hamba ni tak kena marah. Supaya hamba ini nak jaga hati. Dia kata wakaf ni bukan hanya nak jaga fizikal, nak jaga hati manusia. Masya-Allah. Sampai begitu sekali. Jadi kalaulah keupayaan wakaf ini dikembalikan dalam bentuk yang kita kata sehingga sebegitu, kita memang insya-Allah lah kita rasa banyak perkara dapat dilakukan, dan ini adalah usaha kecil yang dilakukan oleh Bank Rakyat. Jadi kita kena bantulah. Kita bantu dengan berwakaf, kerana kita bagi itu bukan Bank Rakyat dapat apa keuntungan daripada situ. Dia hanya mengambil fee management saja, yang mana dia akan memberi nasihat kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk bagaimanakah nak mengupayakan wakaf ini pelaburan-pelaburan yang strategik. Sebab macam disebut tadi tu, macam kalau kita wakaf tanah, bukan nak memperkecilkan wakaf tanah, dia masih diperlukan. Kadang-kadang mungkin wakaf itu di tempat jin yang bertendang, kan? Jadi kita nak menghidupkan ataupun nak memakmurkan tanah tersebut dengan pembangunan kan, dengan pertanian kan, mungkin ada kos yang banyak, mungkin tak strategik. Tapi kalau kita serahkan wang ini, jadi kita serah kepada kepandaian mereka untuk mereka melihat bagaimanakah cara untuk mengembangkan wakaf tersebut. Kerana wakaf tunai ini jangan bimbang, mungkin ada orang bimbang, Ustaz, tunai ini nanti kan wang ringgit dia naik turun, nanti kalau jatuh kan susah pula. Dia ada mekanisme lah sebagaimana dilakukan. Sebahagian daripada keuntungan itu bukan semua kita distribute kepada mereka yang berhak, bahkan sebahagian daripadanya itu dimasuk balik ke dalam prinsipal, ke dalam harta wakaf tersebut supaya dia akan bertambah. Jadi prinsipalnya insya-Allah akan bertambah. Dia tidak berkuranglah perancangan yang dibuat oleh mereka, dan ada joint komiti daripada Bank Rakyat dan juga Yayasan Wakaf, yang mana mereka ini bertanggungjawab untuk mengawal selia, untuk melihat dari sudut kepatuhan syariahnya, dan juga melihat dari sudut kawal selia, kita kata pengurusannya, supaya ia menepati kepada matlamat-matlamat yang digariskan, insya-Allah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan. Banyak cerita-cerita rare daripada Dr. Zaini kita, yang first time saya jumpa, saya dengar. Jadi ilmu yang baru untuk saya. Mohon halalkan ilmu Dr. Zaini, juga Prof. Dr. Amir, halalkan juga. Mungkin saya recycle lah poin-poin tu dekat ceramah saya pula, insya-Allah. Moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan, kita ada 10 minit lagi. Saya nak tengok kalau ada soalan. Sebab buat masa ni tak ada lagi soalan di ruangan komen kita. Cuma kalau ada soalan, nanti bila kita minta, kita punya admin di belakang pin out ataupun pinkan ke atas supaya saya boleh baca. Tapi sambil-sambil menunggu soalan ni, ni admin Yayasan Wakaf Malaysia bagi tahu. Tadi kan saya cakap, boleh ke bawa duit wakaf ke pejabat? Mereka kata boleh. Terus pergi ke walk-in. Tu dia walk-in. Mana tadi walk-in? Okay, kalau pergi ke Kompleks Islam Putrajaya, Aras 8 blok di Jalan Tun Abdul Razak Presin 3. Alang-alang dah pergi Putrajaya tu, jangan lupa lepas bagi duit wakaf tu pergi ke kebun. Pergi ke tempat yang kita tanam macam-macam pokok tu, insya-Allah, tuan-tuan puan. Kalau nak bagi secara fizikal, itu untuk tarbiyah ataupun didik anak-anak. Nak mudah sekarang ni semua. Transfer saja. Nak start kereta, nak isi minyak, kita pun nak selamatkan bumi kita kan. Karbon tu banyak. Jadi transfer je lah. Di belakang tu ada, belakang Dr. Amir tu ada QR Pay, ataupun pergi ke page kita di Yayasan Wakaf Malaysia. Kat sana ada cara-cara untuk kita buat secara online. Ataupun terus pergi kepada www.yayasanwakaf.government.gov.my. InsyaAllah di sana ada portal Yayasan Wakaf Malaysia. Ya tuan-tuan puan. Ada tak soalan? Ada. Soalan daripada Facebook. Salam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, silakan. Apa pendapat para panel mengenai niat sedekah tu semata-mata nak jadi kaya? Sekarang ni Dr. Amir, Dr. Zaini, dia ada geng-geng jom berjaya. Jom berjaya. Dia okeylah, okey, tak apa. Bagus. Kita nak naikkan ekonomi rumah. Cuma dia suka solat duha jadi kaya. Sedekah jadi kaya. Dan ayat dia kata kunci kat sini semata-mata jadi kaya. Kita bagi Dr. Amir dulu sebab Dr. Zaini tadi pun habis dah semua berjana lah, kapal atas. Macam-macam dah dia cerita. Kita bagi Dr. Amir dulu. Silakan Dr. Amir. Okey, ni Piur Rahmat pun boleh bantu saya lah. Piur Rahmat pun biasa dapat soalan begini kan daripada masyarakat kita. Tapi ini memang satu selalu di promotekan ataupun dicanang-canangkan kepada masyarakat kita, solat duha untuk menarik rezeki.
Kemudian bagi sedekah ni pun juga untuk kita kata menambahkan rezeki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya kita buat ibadat ni kuncinya adalah keikhlasan, ikhlas. Ikhlas tu paling utama. Ikhlas tu apa definisinya ataupun apa yang Allah ajar? Ikhlas ni buat tu kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala, kan? Jadi bila sebut kerana Allah Ta'ala ni, sepatutnya kita niatkan ibadat itu adalah untuk kita mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan habuan dunia. Ini saya punya pandangan ya, Pak Piur Rahmat. Jadi bila kita kata kita bersedekah, kita ada RM5, kita sedekah, kita nak dapat RM5,000. Kita dengan ini dah serupa macam kita buat investment, kan? Investment yang bukan investment akhirat tapi investment kat dunia. Letak RM5 nak dapat RM50. Jadi niat tu dah tak cantik lah, tak kena lah. Bagi saya begitulah secara ringkasnya. Sepatutnya kena betul-betul niat ikhlas tu 100% kerana Allah Ta'ala. Itu sebaik-baiknya. Kalau ada selit-selit sikit-sikit tu, itu maksudnya tak komplit lah ataupun tak suci ataupun belum, bagi saya belum sempurna lah keikhlasan kita tu. InsyaAllah. Dr. Zaini barangkali nak tambah sikit-sikit lagi kita punya soalan ni. Dia kata tanya para panel. Dua-dua kena jawab. Dr. Zaini, silakan. Okey. Respon kepada soalan tersebut asal Dr. Amir dah jelaskan tadi, iaitu dalam ibadat ni kita kena fokus, kita niat lillahi ta'ala lah. Jadi kalau kita dapat itu advantage yang Allah Ta'ala bagi kalau kaya atau seumpamanya. Kalau kita berharap macam itu, takut sampai kita wakaf-wakaf juga derma-derma tapi tak kaya-kaya. Takut nanti kita frust. Kalau macam ni tak betul lah yang Dr. Amir, Prof. Amir cakap tu, tak betul lah yang Ustaz Zaini cakap tu. Tak betul lah yang Piur Rahmat cakap tu, sebab tak kaya-kaya juga, kan? Jadi sebenarnya kekayaan apa itu dia perlukan kepada usaha, dan itu adalah advantage yang Allah Ta'ala bagilah kalau kita niat. Dan kekayaan ni jangan fikir mesti dalam bentuk wang ringgit. Kesihatan yang Allah Ta'ala bagi itu kekayaan. Dapat anak yang soleh itu kekayaan. Apa lagi? Kita ada kerja ni, ada kerja yang ada ramai orang yang tak dapat kerja, kan? Yang menganggur dan semua. Kita ada kerja. Itu adalah mungkin kekayaan yang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk yang sebegitu. Jadi janganlah harap kita menderma, kita buat kebaikan itu, kita sembahyang duha nak jadi kaya. Jadi janganlah sampai begitulah. Cuma kalau Allah Ta'ala bagi itu adalah satu advantage yang Allah Ta'ala bagi atas dunia. Tapi confirm kan, insya-Allah kita akan dapat di akhirat. Itu yang paling insya-Allah. Baik tuan-tuan perempuan, jelas di sini bukan bererti tolak dunia. Kita nak dunia, Rabbana atina fid dunya, kebaikan hasanah dunia, juga dapat kebaikan akhirat. Cuma kat sini nak ajar diri kita ni ikhlas tu, bulat tekad untuk Allah. Kok mana Allah nak bayar tu cara Allah. Ada Allah bagi kesihatan, ada Allah bagi anak yang soleh, ada Allah bagi selipar tak hilang dekat masjid solat Jumaat. Tu rezeki ya tuan-tuan. Keluar masjid, selipar elok lagi, tu rezeki. Jadi hari ini konsep rezeki tu luas. Moga-moga kita faham bahawa rezeki tu tidak tertakluk kepada kereta yang mewah saja, sebab berapa ramai orang ada kereta banyak, semua brand ada, tapi akhirnya naik ambulans saja. Faham? Jadi kalau faham, alhamdulillah ya. Jadi kita ada satu lagi soalan ni, sikit lagi last kopek lah orang cakap, kan. Kepada ni memang soalan direct kepada kita punya Dr. Amir, orang nombor 1 kita ni. Kemanakah manfaat wakaf bagi produk wakaf tunai bank rakyat? Mungkin dia tak dengar sikit dia, ataupun nak lebih jelas kemana pergi manfaatnya, Doktor. Tapi silakan. Setakat ni kita ada dua fokus kita. Dana kita yang kita sekarang ni 700,000 yang sedang kita laburkan. Bila dapat dividen dan profit nanti tu ada dua tujuan pendidikan dan juga tujuan kesihatan. Jadi ini yang kita akan fokuskan dululah untuk projek first project ni. Jadi pendidikan tu contohnya kita akan tengok sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan. Di situ kita akan baik pulih ataupun kita akan upgrade fasiliti sekolah tu. Jadi daripada situlah pelajar-pelajar yang terlibat tu dia akan belajar dengan lebih baik, kondisinya lebih elok untuk pelajaran apa semua. Yang kesihatan tu pula kita akan carilah contohnya macam yang biasa kita buat, contohnya mesin hemodialisis. Kan kos dalam RM40,000. Jadi daripada sumbangan tu kita akan agihkan sedikit untuk manfaatnya kepada
penerima-penerima orang yang memerlukan mesin hemodialisis. Ini yang antara fokus kita lah nanti dalam untuk manfaat dan rakyat ni. Masya Allah tuan-tuan dan puan, nampak jelas bahawa produk daripada Yayasan Wakaf Malaysia ni adalah produk yang memang memberi manfaat terus kepada masyarakat tuan-tuan. Jadi mari kita sama-sama support kita punya Yayasan Wakaf Malaysia dan produk-produk yang banyak. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana produk yang kita rasa dekat dengan hati kita. Dia macam zikir lah. Ada orang zikir dia tu, dia rasa zikir paling dekat dengan dia Allahu Akbar. Kan? Ada orang rasa dekat zikir, dia rasa tenang, alhamdulillah. Maka setiap produk tu ada yang dekat dengan hati setiap pengguna ataupun pewakaf. Maka boleh pergi kepada page kita, boleh pergi kepada website kita, sambil-sambil tu scroll, sebelum tidur scroll kan. Orang sekarang kan sebelum tidur dia main handphone. Baik tidur sebelum handphone tu jatuh kat muka. Faham? Jadi boleh pergi scroll kan, daripada kita duk tengok video bukan-bukan, at least paling tidak tidur malam tu teringat wakaf, insya-Allah. So tengok satu-satu, banyak ada wakaf air tadi, macam-macam lah tuan-tuan. Yang cari yang dekat dengan hati kita, semoga ia menjadi pahala yang unlimited, jariah yang unlimited. Jadi ada lagi banyak soalan ni, boleh lagi tuan-tuan janganlah lari dulu. Ni kenapa nak lari pergi mana ni? Tuan-tuan bukan nak kena angkat sumpah. Duduk sini diam-diam. Baik, kita ada soalan untuk Dr. Zaini. Boleh bukan. Ini betul-betul. Ni untuk Dr. Zaini. Minta maaf ya. Salam, boleh dapatkan pencerahan apakah yang dimaksudkan dengan matching grant? Matching grant. Tuan-tuan, bak cakap matching ni sebelum Dr. Zaini sebut matching ni, orang perempuan lah pandai bak matching baju ni kan. Dia orang color ni dia orang faham biru tu macam-macam. Kita biru tak faham macam-macam. Kita tahu beza biru sekarang pun sebab bendera parti tu dekat-dekat. Jadi ada biru ini, biru itu. Jadi apakah matching grant ditawarkan oleh produk tunai wakaf Bank Rakyat dan juga Yayasan Wakaf? Dr. Zaini, dipersilakan. Terima kasih. Sama. Apakah maksud matching grant? Matching grant yang dimaksudkan ni match iaitulah kalau kita katalah saya wakaf RM1, jadi RM1 akan ditop up oleh Bank Rakyat. Itu maksud dia. Kalau kita wakafkan RM100, maka akan ditop up RM100, jadi RM200. Jadi dengan kita wakaf itu, kita telah menarik satu lagi usaha untuk memperbanyakkan wakaf tersebut. Mana kalau seolah macam kita wakaf RM1, bukan RM1 lah, insya-Allah jadi RM2. Lebih kurang macam itulah. Seolah macam kita pergi ajak kawan kita, jom kita wakaf. Jadi dia wakaf, kita dapat juga. Sebab ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang tunjuk kepada benda yang baik, dia akan dapat seumpama dengannya. Jadi itu matching grant yang ada lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat matching grant secara tidak langsung, iaitu dengan mengajak orang lain untuk menderma. Bukan matching grant lah, tapi maknanya insya-Allah itu lagi baik, lagi banyak. Yang kita derma kita wakaf RM1, confirm dah akan ditop up RM1. Kemudian kita tambah lagi dengan mengajak orang lain untuk berwakaf. Insya-Allah akan bertambahlah pahala kita. Itu cara kita nak memperbanyakkan strategi kita. Baik. Alhamdulillah, Dr. Amir, saya share live ni di Facebook saya. Facebook saya ada soalan-soalan yang ialah kita kata common lah, tapi bagus juga soalannya. Antaranya dia kata, Dr. Rahmat, dia kata saya tak tahu jawapannya, saya tolak Doktor. Adakah bila kita join Yayasan Wakaf Malaysia boleh dapat pengecualian cukai? Itu soalan yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, kalau berwakaf melalui Yayasan Wakaf Malaysia ni, kita namakan kita dapat rebate cukai. Dapat rebate cukai. Jadi ada potongan cukai di mana untuk individu up to 10%, 10% dalam rebate cukai. Jadi di dalam sistem Yayasan Wakaf pun benda tu boleh di print receipt. Segala sumbangan tu akan boleh pergi dalam sistem wakaf tunai, kemudian boleh print receipt untuk dijadikan bukti lah nanti ada sumbangan kepada Yayasan Wakaf Malaysia, dan boleh claim potongan cukai tu daripada rebate cukai tu daripada LHDN. Dapat jugalah bahagian dunia tu tuan-tuan. Bukan elak cukai, bukan. Ini namanya rebate pengecualian cukai, dan benda ni memang ada dalam undang-undang negara kita. Okey. Dr. Amir, lagi sekali soalan Dr. Amir. Dia kata tadi saya punya follower ni, diorang ni memang banyak soalan teknikal, minta maaf lah ya. Kata doktor, tadi doktor sebut 700,000 something. Jadi adakah bila dah genap 1 juta maka dah tak ada dah matching grant ni? Berapa sebenarnya cap dia?
Setakat ini sebab ini pilot project dulu kita dengan Bank Rakyat. Memang Bank Rakyat matchkan ataupun maksim dia letak limit dia 1 juta dulu. Jadi sebab kita 1 juta tu untuk kita dapatkan another 1 juta daripada Bank Rakyat punya komitmen adalah sebanyak 1 juta saja untuk projek ini. Jadi bila projek ini berjaya nanti, dan kita boleh mungkin kita boleh minta 3 juta ke 5 juta lah daripada Bank Rakyat untuk top up tu kan. Jadi kita kena buktikan dulu projek ni boleh berjaya dulu. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan dan puan, ada lagi tak sebelum saya nak bagi kita kata penutup kepada Dr. Amir dan juga Dr. Zaini, kita kata kesimpulan kita lah. InsyaAllah. Mari kita tengok sama-sama di live kita. Kejap saya tengok juga di page saya. Oh, page saya ni, ya Allah, dia orang dok komen politik je tak habis-habis. Mari kita tengok, bismillah. Okey, kita tengok sangat menarik sejarah wakaf yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Zaini Suri Amna komen. Jadi Ain Nazri tanya, dah ini dah jawab tadi. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita dah sampai ke penghujung kita lah, Dr. Amir dan juga Dr. Zaini. Prof, Dr. Barangkali kita kata kesimpulan, mungkin daripada awal sampai akhir tadi ada dah dapat sikit, tapi ni apa yang kita nak bawa balik rumah kita, bawa balik pada masa depan kita. Dr. Zaini mungkin boleh bagi kesimpulan dan tambahan sedikit. Apakah visi dan misi Yayasan Wakaf Malaysia yang duduk di bawah kepimpinan doktor? Mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang, ke mana sebenarnya hala tuju bahtera yang dinamakan sebagai bahtera Yayasan Wakaf Malaysia? Silakan doktor. Terima kasih Biur Rahmat. Alhamdulillah, saya rasa apa yang kita nak cuba sampaikan di sini ialah wakaf ini adalah satu instrumen yang menjanjikan pahala yang unlimited. Sementara kita masih hidup ni, kena betul-betul faham tentang wakaf ini, cuba kita menghayati dan juga cuba kita rebut peluang untuk laksanakan, amalkan. Rugi sangat sebab kita dah tahu dah ini pahala ni, inilah maksudnya pelaburan kita untuk hidup kita di sana nanti kan. Betul. Jadi sebab itulah kita kata memang saya rasa rugi sangatlah kalau kita dah tahu tapi kita tak sama-sama participate ataupun sama-sama menyertai kempen-kempen wakaf ni. Betul. Jadi itu satu. Yang keduanya, kena pilihlah institusi-institusi yang kita rasa selesa dan juga institusi-institusi yang kita rasa kita yakin dengan kemampuan untuk melaksanakan projek-projek wakaf ni. Jadi kami tawarkan hari ini kita buat kerjasama dengan Bank Rakyat yang dari sudut governance-nya, dari sudut urus takbirnya, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh nilailah sendiri. InsyaAllah kami ni maksudnya cuba yang terbaik untuk menjadi satu projek wakaf yang akan lestari, yang akan menjanjikan pahala yang berpanjangan insya-Allah. Jadi yang last kali yang Piur Rahmat tanya ke manakah hala tuju wakaf di dalam negara kita ni, kita insya-Allah Piur Rahmat kita nak jadikan wakaf ini sebagai komponen yang akan melengkapkan zakat. Zakat tadi tu alhamdulillah 3 bilion. Tapi dari sudut sumbangan wakaf ni masih kecil lagi. Jadi dalam tempoh 5 tahun kita nak at least kalau zakat kita dah berkembang 3 bilion, kita mungkin dapat 1 bilion, 2 bilion yang boleh kita top up, dan ini semuanya adalah dana-dana yang sekiranya diuruskan dengan secara baik, dia akan memanfaatkan kepada masyarakat Muslim kita insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Sama. Jadi kita cerita jugalah, kita kata boleh kata wakil kepada Bank Rakyat. Bank Rakyat mungkin barangkali ada pesanan daripada Bank Rakyat ataupun kita kata kesimpulan daripada Bank Rakyat, dan juga mungkin boleh Dr. Zaini menceritakan betapa komitednya Bank Rakyat dalam membangunkan ataupun memastikan instrumen wakaf ini menjadi satu perkara yang besar dalam Malaysia dan insya-Allah dalam dunia. Dipersilakan Dr. Zaini. Terima kasih Biur Rahmat. Saya cuma nak menyimpulkan di sinilah, iaitu berkenaan dengan kerja-kerja kebajikan seperti wakaf, sedekah dan seumpamanya. Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Amir tadi, itulah kita kena pastikan tempat yang kita sumbangkan itu ialah pada tempat yang betul. Mereka yang menguruskannya itu ialah menerusi pengurusan yang betul. Kita lihat masyarakat pada hari ini mungkin sebahagiannya dia malas untuk mengkaji. Dia biasa orang datang ke meja dia minta sedekah, dia bagi. Orang tak datang, dia tak bagi.
Sedangkan yang datang itu belum tentu dia akan menyalurkannya pada tempat yang betul. Boleh jadi dia ini menjadi ejen atau sindiket kepada beberapa apa kita kata sindiket yang ada di Malaysia sekarang ini yang mereka cara mereka nak menjaga keuntungan dengan menggunakan sedekah, wakaf dan seumpamanya untuk kepentingan peribadi. Itu yang kita takut. Sebab kadang-kadang kita perlu tanya kepada mereka ni. Mereka datang minta sedekah. Saya pernah sekali dulu ada seorang kanak-kanak minta sedekah di restoran. Dia kata dia daripada sekolah tahfiz. Saya tanya, okey, sekolah tahfiz. Kamu dah tinggal di situ berapa lama? Dia cakap 1 tahun. Sekarang hafal banyak mana? 1 juzuk. Saya kata adik kena duduk 30 tahun baru habis 30 juzuk. Kan? Jadi tak logik dia punya begitu. Bila kita test surah Sajadah aja. Dia kata ini surah apa, dia tak hafal lagi, dia kata. Tak tahu, bukan kata tak hafal, tak tahu, tak pernah dengar surah tu, dia kata. Jadi menunjukkan bahawa ada di sana pihak-pihak yang tertentu menggunakan kita kata agama ini, saluran-saluran infak ini untuk kepentingan peribadi. Jadi betul. Oleh sebab itu maka bank rakyat ataupun bank-bank yang lain ataupun institusi yang lain yang ada keupayaan perlu mengambil peluang ini, kerana jika dibiarkan maka akan menyebabkan pihak yang lain akan mengambil peluang. Sedangkan ini adalah satu usaha yang murni. Wakaf ini adalah satu benda ta'abbud, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu diurus dengan baik dan kita perlu kalau kita nak membuat kita kata sedekah atau wakaf tu semua, kita kena buat kita kata penyelidikan sebelum kita, jangan malas untuk buat penyelidikan untuk bagi sedekah dan seumpamanya. Sebab kadang-kadang prinsip seorang ni dia kata asalkan kita bagi nanti itu dia dengan Allah. Masalahnya kalau kita bagi wakaf habis kita kata wakaf itu diselewengkan, kita tak akan dapat apa-apa disebabkan kita malas. Jadi kita ni nak sedekah pun malas juga. Betul. Tunggu orang datang ke meja baru kita nak sedekah. Jadi kita buang sifat itu. Sekarang ni kita dah ada Yayasan Wakaf Malaysia yang bersama dan kolaborasi dengan bank rakyat ataupun dengan institusi yang lain yang memberi kita kata ruang yang mana kita tak perlu buat penyelidikan yang banyak lah. Kita macam pada hari ini. Prof. Dr. Amir sendiri yang live. Boleh tanya dia, ada masalah ke, ada betulkah Yayasan Wakaf ni kan seleweng juga atau macam, boleh tanya. Kita telus. Jadi dengan sebab itu maka ambillah peluang ini supaya kita confirm ke walaupun RM1 kita keluar, insya-Allah RM1 itu ada manfaatnya. Jangan kita bagi RM100 tapi hilang entah ke mana. Jadi saya rasa itu pesan saya lah untuk diri saya dan juga audiens sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu dengar ada asatizah, ustaz-ustaz kita kata yang menyebabkan masyarakat pegang kata-kata mereka ni, kata tak apa, bagi je sedekah. Kalau betul dapat 1 pahala, kalau salah dapat 2 pahala sebab kena tipu. Saya rasa perkataan ini perlu dikaji kembali. Sebab kalau kita membiarkan diri kita ditipu dan membiarkan diri kita hari ini tidak melakukan nahi mungkar, kita membiarkan benda ni melata, orang menipu sana, jadi skandal, jadi sindiket, sampai ada satu keadaan tu, saya dapat cerita daripada orang bank lah, bank rahsia, sampai pendapatan orang yang minta sedekah ke meja ni, pendapatan sebulan RM15,000, RM20,000. Adakah kita nak lagi membiarkan diri kita ditipu ataupun di-scam? Maka kita kena revise balik perkataan ini bahawa sebenarnya dengan mencegah kemungkaran tu yang dapat pahala. Dan menjadi rajin untuk mencari, itu juga satu jihad, satu tanggungjawab kita. Sebab nanti Allah akan tanya setiap tindak tanduk kita. Maka tuan-tuan perempuan, tepuk dada tanya iman, adakah kita nak terus mengembangbiakkan kemungkaran ini sebab kita membiarkan mereka merosakkan instrumen agama, merosakkan nama negara. Dan adik-adik kita kat luar sana telah menjadi laba ataupun menjadi perkara yang menyebabkan mereka semakin kaya dengan cara yang batil. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak nak tiba-tiba jadi bekeng, cenggeng. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dengan panel kita yang lain. Tapi panel tetap jangan larilah Dr. Amir, tak boleh lari ya. Tetap tu kena ada. Sebab apa? Sebab kita nak dapat info terus berkaitan tentang Yayasan Wakaf Malaysia. Insya-Allah tuan-tuan, semoga seperti mana kita berkumpul pada hari ini,
Allah kumpulkan kita ke dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita, bukan tutup tangguh, sebab kita nak jumpa lagi insya-Allah lain ketika bersama dengan moderator yang lain, panel yang lebih mantap insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya serahkan kepada Syah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke makin wakaf, makin kaya? Ya, sudah pasti. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah ataupun berwakaf, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Jika Allah memberi pinjaman kekayaan kepada kita, maka gunakan kesempatan itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jalankanlah amanah kekayaan yang Allah kurniakan itu untuk membantu golongan memerlukan. Dalam rezeki Allah itu, terdapat hak orang lain yang perlu dimanfaatkan. Jom berwakaf melalui inisiatif kerjasama antara Bank Rakyat dan Yayasan Wakaf Malaysia. Terima kasih banyak Prof. Dr. Amir. Terima kasih banyak Dr. Zaini. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, tuan-tuan boleh ambil gambar sekejap ke? Boleh. Boleh. Tegak sikit. Okay, baik. Okey, ready Boleh Okey, 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Puan Rahmat, jumpa lagi Dr. Zaini. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah baca apa tu ya? Ni tentang wakaf tunai. Wakaf tunai? Ya, ia dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Wang yang dikumpul ditukarkan kepada harta kekal. Keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ayah dah berwakaf ke? Sudah, ayah dah buat potongan gaji. Boleh juga ke kaunter atau bank terpilih. Sila berwakaf tunai di Yayasan Wakaf Malaysia. Wakaf, satu pelaburan abadi.